Okey. Alright. Okey, pada hari ni untuk slot saya selama 2 jam ni, kalau anda boleh je nak pergi toilet ke, nak pergi minum dulu ke, selama 2 jam kita relax-relax santai-santai. Kalau ada apa-apa soalan terus tanya dekat ruangan chat dekat bawah dan kita akan jawab soalan tersebut. Alright, sambil-sambil. So, apa yang saya nak share pada hari ini adalah slide yang telah pun dibuat oleh Tuan Haji Firdaus sendiri dan saya hanya menyampaikan saja. Dan saya pun di Olive House pada tahun 2016 baru saya baru lagi lah 2016 saya join Olive House dan terus berada di pihak pengurusan Olive House Central Region. Okey. Dan saya diberi time 2016 tu saya diberi kursus ataupun praktikal selama 3 bulan selama 5 bulan macam tu untuk saya menjadi ejen Olive House. Okey. Jadi bila saya diberi 5 bulan tersebut, saya kena keluar, saya kena jumpa pelanggan-pelanggan, saya kena buka table. Time tu 2016 masih lagi tak ada iklan dalam TV. Ada dalam radio AK macam tu sikit-sikit je. Okey. Jadi saya pun follow Ustaz Rozi Rejab dan juga Tuan Haji Firdaus masa tu Tuan Haji Firdaus pun masih lagi ejen dan saya follow dan saya join sekali, saya turun padang untuk nak tengok kita nak rasa, nak feel macam mana ejen-ejen Olive House rasa apabila berada di dalam padang. Dia ni dalam perniagaan ni dia ibarat macam kita ni main bola sepak lah. Padang kita adalah masyarakat luar sana dan kita adalah player. Jadi macam mana kita nak mencorakkan, kita nak buat formasi, perancangan kita untuk kita terus sustain ataupun terus berkembang dalam perniagaan kita. Sama juga macam dalam bola sepak. Okey. Jadi bila saya turun dalam masa 5 bulan tersebut, banyak pengalaman yang saya dapat, banyak tomahan dan cacian dan makian semua ada. Okey. Sebab time tu saya pun tak berapa tahu berkenaan dengan produk, tak berapa tahu berkenaan dengan orang kata penyakit-penyakit. Dia orang tanya ni nak makan ni olive oil ni, minyak zaitun ni apa benda kan? Ni saya sakit lutut macam mana saya nak makan? Saya sakit darah tinggi, saya nak makan apa? Banyak benda yang saya tak berapa nak tahu time tu. So banyaklah dia orang komplain dan sebagainya. So daripada situ dalam masa 5 bulan, pada masa yang sama saya pun share juga kepada ejen-ejen saya. Time tu ada lebih kurang dalam 30 orang kot ejen Olive House di bawah Olive House Central Region. Pada masa tu kita kongsikan apa pengalaman-pengalaman yang saya bersama-sama dengan Tuan Haji Firdaus. Banyak Tuan Haji Firdaus mengajar saya dan juga Ustaz Zahir tadi. Okay. So dalam masa 5 bulan tu saya pun dah turun padang join dan kita tahu bagaimana berhadapan dengan pelanggan. So kita balik ke tempat kita, ke orang kata base kita, okay, kubu kita di office dan sebagainya, kita buat postmortem balik, apa yang tak kena, apa yang kita perlu buat, apa yang ejen perlu ada, apa yang ejen perlu sediakan, apa yang ejen perlu sediakan sebelum nak berniaga, semasa nak berniaga dan selepas berniaga, apa yang kena buat. Okay, jelas ini Jelas Alright. Alright, kalau jelas boleh thumbs up kat situ. Alright. So, untuk seterusnya, apa yang saya nak share berkenaan dengan strategi perniagaan ejen Olive House. Alright. So, kita nak share, okay, apa yang kita akan dapat selepas di hujung nantilah. Di hujung apa yang akan saya share, objektif kita untuk slot ni adalah yang pertama, untuk kita nak kenal pasti model operasi. Operation yang apa yang kita buat, apa yang sesuai untuk kita terus berjaya, untuk kita terus berkembang dalam model Olive House ni. Okay. Yang yang subtopik dia adalah kita nak kuasai formula IKPS. Saya percaya tadi Tuan Haji Firdaus dah share sedikit berkenaan IKPS, iaitu I itu adalah ilmu. Ilmu apa yang kita kena ada adalah ilmu. Yang kedua kita kena ada IK. K adalah kemahiran. Okay? Kemahiran, skill kita kena ada. Kemahiran banyak benda lah. So okay. P adalah peralatan, tools. Apa yang kita kena ada untuk kita nak berhadapan dengan masyarakat, untuk kita nak menjual. Peralatan apa kita kena ada. So S adalah sikap ataupun attitude. Sikap apa yang kita kena ada. Sikap apa yang kita kena campak jauh-jauh. Okay.
So benda-benda ni kita akan tahu, insya-Allah kita akan kuasai selepas ni. So sebenarnya kita akan tahu ketahui asas sale dan marketing. Sale dan marketing secara basic saja saya akan sampaikan. Kalau untuk lebih dalam kita akan buat kelas khusus, right? Dan seterusnya cara teknik dan step untuk kita nak close sale. Okey, juga secara asas tapi sedikit sebanyak mungkin akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk close sale secara berhadapan. Kalau untuk online ni nanti saya akan share juga. So seterusnya kita akan kuasai asas WhatsApp business. WhatsApp business ni sangat-sangat membantu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Dia salah satu WhatsApp business ni kebanyakan makcik-makcik dan pakcik-pakcik golongan-golongan 30-40 ke atas ni guna WhatsApp. Alright, betul. Bila guna WhatsApp, kita ni pun kena follow dia orang punya era tu. Okay, bila guna WhatsApp, kita pun kena guna WhatsApp. Kalau kita guna Telegram, kita guna email dan sebagainya, mungkin dia sedikit up to date untuk makcik-makcik. Okay, 40 tahun, 50 tahun dan ke atas. So bila ada WhatsApp business ni, dia adalah salah satu bahan untuk memudahkan kita untuk memberikan bahan-bahan secara cepat. Secara orang kata immediately. Dia orang nak apa kita bagi, orang nak apa kita bagi, orang nak apa kita bagi. Sebab kita boleh set kat situ, right? So yang last kali kita akan mengetahui cara CRM. CRM ni adalah Customer Relationship Management. Sangat-sangat penting untuk anda berkembang, untuk kita kembangkan perniagaan kita. Kalau kita tak buat CRM ni, perniagaan kita akan macam tu je, mendata. Ataupun kalau nasib tak baik akan turun terus, akan jatuh terus. Okey, apa yang kita akan bedah nanti? 5 benda ni kita akan bedah nanti Alright. Kita akan pergi kepada model operasi yang pertama. Jadi anda semua okey kat sini? Masih lagi okey Alright. Untuk model operasi, untuk agent sale channel. Untuk agent sale channel ni menarik. Sebab apa? Kejap Sebab apa dekat sini kita Alright. So dekat sini kita ada acquisition dan retention. Okay. Acquisition adalah new customer. New customer ni untuk dalam perniagaan apa-apa, tak kisah perniagaan apa-apa pun, kalau kita sebagai seorang usahawan, apa yang kita kena kuasai dan apa yang kita kena buat adalah dua benda saja. Dua benda ni sangat-sangat penting. Yang pertama adalah customer baru, pelanggan baru. Kita kena sentiasa mencari pelanggan baru. Wajib, tak boleh berhenti. Kita kena usaha untuk sentiasa mendapatkan pelanggan baru, iaitu new customer kat sini. Okay, saya ada laser. Okay, kat sini So, bila kita dah ada pelanggan baru, yang kedua kita kena ada CRM. CRM ni adalah kita jangan tinggalkan pelanggan-pelanggan lama. Pelanggan yang sedia ada ni kita kena jaga juga untuk kita nak terus berjalan lancar kita punya bisnes. Okay. Kalau kita dah ada pelanggan baru kat sini, tapi kita tak jaga pelanggan-pelanggan lama kita, dia orang akan boleh lupa, dia orang akan dia orang akan paling nak rezeki tak baik, nasib tak baik, dia orang boleh pergi kepada membeli dengan ejen-ejen lain online dan sebagainya. Okay, so jangan salah kat kita. Kalau kita pelanggan-pelanggan kita pergi dekat ejen lain, kita kena check balik apa yang kita belum buat berkenaan dengan CRM untuk pelanggan-pelanggan lama. Okay. So dekat sini adalah acquisition, kita kena sentiasa mencari pelanggan baru. Yang kedua adalah pelanggan lama. So dekat sini di tengah-tengah ni adalah so ini adalah orang kata model-model yang kita boleh apply kan dalam business Olive House. Online. Dalam model online yang mana ada kedai, premis dan juga offline. Online ni adalah dikategorikan macam di Facebook, kita buat sale ataupun marketing dekat Lazada, kita buat dekat Shopee dan sebagainya. So ini adalah online. So dekat sini adalah dia punya marketing kita. Dan ini adalah sales kita. Ini bahagian sale, ini bahagian marketing. Kenapa dia buat macam corak, macam dia turun semakin mengecil ini adalah dia punya funnel dia. Dia punya dia punya perjalanan dia.
Okey, kita kena buat ini, kena buat lebih untuk kita dapatkan banyak ini. Kalau kita buat ini sikit, di bawah ni lagi sikit. Kalau kita buat marketing ni sikit, di bawah untuk sale ni lagi kita akan dapat kuncup yang sikit, yang kecil. So amat-amat tidak sihat lah. So kalau kita nak dapatkan sale yang banyak ni, di bahagian marketing ni kita kena buat benda yang sangat-sangat banyak. Alright, tapi jangan risau, kita akan bedah satu persatu. Okay, so saya dekat sini sebenarnya saya nak tanya, siapa yang ada kedai dekat sini? Boleh bagi tahu tak? Up tak? Nama kedai. Saya tak tahu, yang saya tahu dekat sini yang ada kedai ejen-ejen saya je. Ada tak? Kalau ada, kita boleh tengok apa? Chat ke? Okay. Siapa yang ada kedai boleh up Siapa yang ada kedai. Sebab kita nak tengok, sebab kedai ni dia lain sikit. Dia lain sikit dia punya game dia. Okay. So dekat online ni, alright. So dekat bahagian online ni, kita kena buat marketing dan juga sale. Okay. So manual dia, dia kena ada manual dan juga digital. Untuk marketing ni secara manual adalah yang pertama marketing cara manual yang secara asas kita buat banner, kita buat banting, kita buat edaran flyers, kita masukkan flyers dalam apa? Dalam surat khabar. Okey, benda-benda yang fizikal yang kita buat secara marketing. Marketing ni adalah apa? Adalah pemasaran. Pemasaran ni adalah tajuk dia, kata definisi dia adalah untuk kita nak memberitahu kepada orang ramai bahawa kita ni adalah seorang penjual minyak zaitun. Itulah orang kata marketing yang kita buat. Kalau ada ramai orang tahu, maknanya apa yang kita buat, marketing yang kita buat tu adalah satu marketing yang berjaya. Okay, kalau masih lagi ramai orang tak tahu, ada ke jiran rumah sebelah pun tak tahu, so maknanya marketing kita masih lagi di tahap yang rendah. Okay, jadi kalau kita dah orang kata pelanggan jiran sebelah rumah kita pun membeli dengan ejen luar kat sana sampai tak tahu kita ni adalah ejen Olive House, so sangat-sangat tak sihat, sangat-sangat orang kata bahaya. So jadi kita kena tengok balik, kita kena tingkatkan marketing apa yang kita perlu buat. Untuk yang paling penting adalah persekitaran kita akan tahu dulu jiran-jiran kita, sanak saudara mara kita, adik-beradik kita, jemaah-jemaah kita yang pergi surau masjid, itu kita kena rajin, kita kena bagi tahu dulu. Dan saya suka nak share satu istilah ni adalah mulut kita adalah kedai kita. Okay. Kalau boleh catat. Mulut kita adalah kedai kita. Kalau kita tutup mulut kita, ibarat kita tutup kedai kita. Okay. Sama juga kalau sekarang ni adalah jari kita. Jari kita pun ibarat kedai kita. Kalau kita tak type, kita tak update dekat Facebook dan sebagainya, ibarat kita tutup kedai kita. Orang pun tak tahu dan orang pun tak datang kedai kita. Orang pun tak tahu macam mana nak membeli. Dia orang beli dekat ejen lain. Dia orang nampak TV, dah masuk TV, salam Baitullah lah nampak baju saya. Baju salam Baitullah. Okey, yang bulan lepas punya. Okey, salam Baitullah di mana kita Olive House sponsor buat satu program salam Baitullah iaitu haji pada bulan Ogos itu. So dapat free gift baju ni. Right? So kalau kita tak buat marketing, jadi kita kurang buat marketing, susah orang tak tahu kat kita. Jadi kita kena buat sesuatu. So untuk online ni kita kena buat marketing dia adalah banyak melalui Facebook. Okay, kita kena up dalam Facebook, kita kena up poster dalam Facebook. Kalau yang mana ada kedai premis, kita kena ambil gambar, selalu rajin buat. Okay, sebab ada ramai ejen-ejen kita yang dah buat benda ni. Yang dah gantung banner dan sebagainya. Okay, semalam saya pergi dekat Encik Razali dekat Batang Kali, dia ada kedai. So kalau Encik Razali kita nak boom lagi dekat Batang Kali, dekat Hulu Selangor, kita kena buat marketing juga. Okay, iaitu kita kena gantung banner dan sebagainya. Untuk digital kita kena upload dekat Facebook. Dia ada beberapa step-step dia lah. Sehari berapa kita kena post, sehari kita berapa kita kena dapatkan prospek dan sebagainya untuk kita dapatkan sale. Okay, so untuk online premis, okay. Untuk premis, siapa yang ada kedai, sama juga. Macam saya cakap tadi, okay? Siapa yang tak ada kedai online ataupun home base, dia kena banyak keluar kepada pelanggan. Dia kena banyak keluar bertemu dengan pelanggan-pelanggan luar.
Dia kena banyak keluar jumpa dengan kawan-kawan dia. So jangan malu tuan-tuan dan puan-puan. Jangan malu. Untuk Olive House, untuk ejen Olive House ni, saya nak kongsi sikit. Kita ni di Olive House, dia tak ada, kita ni masuk dalam model ejen ni adalah, ejen adalah berhak untuk memegang produk. Okey. Bila kita berhak memegang produk, kita adalah salah satu kelebihan dengan berbanding dengan dropship. Okey. Dropship ni dia tak pegang produk. Ada ke kita dengar? Ada kita dengar ke? Dah masuk dalam TV ke, dalam paper ke, oh seorang dropship menjadi jutawan selepas setahun menjadi dropship. Ada tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada. Susah lah dropship nak jadi jutawan yang kaya, yang ada bisnes. Dia hanya buat dropship je. Tak ada. Saya rasa tak ada. Saya berani potong kuku. Tak ada. Okay. Tapi kalau ejen, kalau dia buat betul-betul, saya percaya dan dah terbukti. Ada yang ejen dah boleh jadi buat duit dengan bisnes hanya menjadi ejen saja. Sebab apa? Sebab bila kita jadi ejen ni, yang pertama, kita ada produk. Produk ada dekat tangan kita. Bila produk ada dekat tangan kita, kita boleh buat sesuatu dekat produk produk tu kita boleh ambil, kita boleh tunjuk, jumpa dengan pelanggan-pelanggan, kawan-kawan, kita boleh tunjuk dia, kita boleh pegang dia, kita boleh rasa dia, dan kita senang nak, orang kata nak tunjuk, nak pamerkan, dan kita senang juga nak ambil hati pelanggan-pelanggan kita. Kalau kita dropship, dia sembang je, okay, aku ada jual minyak zaitun kan, tapi minyak zaitun ni terbaik, ada 30 kali ganda antioksidan dan sebagainya, korang nak tak? Kalau korang nak, nanti aku akan post lah dan sebagainya. Stok ada, stok tak ada, aku dropship je. So benda tu, bila kita hanya dropship, kita ni tak boleh nak berkembang lebih. Sebab bila kita cerita dengan kawan-kawan pun, dia orang, macam mana produk tu kan? Dia orang tak boleh nak bayang. Dia orang tak boleh bayang. Jadi, anda semua, ejen-ejen Olive House, anda adalah berhak untuk memegang stok. Dan bila kita memegang stok ni, satu benda orang kata positive pressure kat kita. Kita ada positive pressure untuk stok kita dah ada lagi ni, aku kena buat sesuatu. So aku kena cairkan stok. Nanti aku nak rolling duit dan sebagainya. So kalau aku tak buat sesuatu, produk ni akan stop kat situ, akan expire dan sebagainya. Mungkin kita tak nak lah benda-benda macam tu terjadi. Okay. So sama juga di premis. Premis ni juga kalau kita dah ada kedai, jangan hanya tunggu dekat kedai. Okay. Mohon tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan dan perempuan semua yang ada kedai. So jangan hanya menunggu pelanggan masuk saja. Kita kena buat sesuatu. Sesuatu tu apa benda? Adalah marketing tadi. Okay. Kalau kita nak dapatkan sale yang banyak, kalau kita nak buat sale yang banyak, kalau kita nak buat poket yang tebal, okay, wallet kita menjadi tebal, marketing kita pun kena buat tebal-tebal. Okay. So marketing untuk premis secara manual. Okay, secara manualnya adalah macam saya cakap tadi, gantung banner, edar flyers dan sebagainya. Untuk digital pun sama, kita boleh buat FB ad dan sebagainya untuk kita promotekan. Okay, untuk kita promotekan kedai kita. Okay, yang dah datang tu, dah sedia ada tu, tak apa, no problem. Dia orang dah tahu. Kadang-kadang ada yang premis ni ada jual macam-macam. Ada yang jual bihun, ada jual sardin, ada jual ayam bismi dan sebagainya. So tak ada masalah untuk Olive House, tapi jangan tinggalkan untuk produk-produk Olive House ni. Okay, kita kena, sebab produk Olive House ni bagi saya 20% untuk margin adalah mungkin adalah dalam kategori yang agak tinggi juga. Okay, dan apabila kita berada di affiliate consultant akan dapat 30%. Okay, untuk Olive Plus TX akan dapat RM24. Untuk affiliate agent AA dan affiliate consultant dapat RM36. Kalau 10 botol dah RM360. So kita boleh cover banyak. Kita jual banyak, kita akan dapat untung dengan lagi banyak. Selain daripada kita educate masyarakat untuk mengamalkan minyak zaitun yang betul-betul asli, terbaik di dunia. Saya jamin dan saya yakin. Saya sangat-sangat yakin dengan Olive House, minyak zaitun Olive House dan sebagai produk Olive House semua adalah 100% dan saya yakin. Tuan-tuan juga kena yakin. Okay? Tuan-tuan juga kena yakin bahawa minyak zaitun ni salah satu asbab boleh menyembuhkan penyakit. Tuan-tuan kena yakin benda tu. Apa yang tak ada sekarang ni dekat ejen-ejen adalah satu benda, iaitu keyakinan. Okay? Alright, so offline sekarang ni, kenapa dia ada pangkah kat sini? Sebab time ni slide kita buat time PKP.
Okay, time PKP ni kita kena ubah norma baru. Dekat offline ni dia tak boleh buat dulu 100% tak boleh buat totally lockdown dulu, memang offline nak pergi apa pasar ke, nak pergi pasar tani ke, masjid ke, dia agak limited time tu. Tapi sekarang ni dia untuk offline dah boleh buka. Okay, tapi kita kena jaga SOP, syarat-syarat dia. Apa, kita kena daftar MySejahtera, kita kena daftar apa selangkah harga, kita kena ambil, kita kena ada temperature punya suhu scan tu. Kalau kita nak open table, okay, ini untuk open table ataupun offline. Offline ni salah satu untuk dapatkan sale adalah untuk pergi open table. Jadi pasar raya, pasar tani. Saya dulu background saya adalah pada tahun 2015 sehingga 2016 saya promoter untuk syarikat Hotlink. Siapa tak kenal Hotlink? Betul, kenal kan Hotlink kan? Okay. So Hotlink saya adalah promoter untuk jual SIM card, tuan-tuan dan puan. Jual SIM card. Bayangkan 2015, 2016 semua orang yang pakai handphone semua dah ada SIM card. Macam mana saya nak buat untuk dia orang beli SIM card saya ni? Banyak benda lah. Saya masuk pasar pagi, saya masuk pasar malam, saya masuk bazar Ramadan. Okay. Saya masuk event, saya masuk mall, Maidin. Semua saya masuk, semuanya saya, alhamdulillah, saya sebagai promoter dan saya follow banyak dealer, dan dealer yang saya follow seorang ni dia sampai dapat anugerah lah. Sampai dia dapat anugerah reward. Saya tak dapat apa, saya makan gaji time tu. Dia dealer tu, dia dapat anugerah untuk jadi apa, dealer terbaik Hotlink time tu lah, untuk jual SIM card prepaid, bukan postpaid prepaid. So sangat-sangat struggle, dan sama juga kita dekat sini. Kalau kita nak buat untuk offline, kita boleh cari pasar malam, pasar tani. Okay, kita boleh first kali yang paling dekat rumah kita mesti ada surau, tuan-tuan dan puan, surau dan juga masjid. Cuba letakkan satu target keberanian dalam diri untuk kita bawa meja, kita letakkan produk Olive House kita dekat surau dan ataupun masjid dekat rumah anda. Saya cabar anda. Anda boleh buat tu, jumpa saya bagi hadiah. Okay. Alright. Kalau anda boleh buat tu, ambil gambar, snap hantar dekat saya bagi hadiah kat anda. Okay. Yang mana belum first time saya nak first time. First time yang buat, bawa meja pergi dekat surau atau masjid atau produk-produk Olive House, pacak banting, letak cantik-cantik pamphlet, ambil gambar, dan kalau ada terjual dan sebagainya, kita buat jualan lah kat situ. Okay. Waktu kena cantik lah, mungkin maghrib ke dan sebagainya. Right. Okay. So untuk offline, sekarang ni dah boleh buat. No problem. Okay. So dekat sini, new customer, dia ada pergi kat sini nampak. Okay. So dekat sini dia ada anak panah dia pergi ke bawah fulfillment. Bila kita nak new customer, kita kena buat fulfillment. Dan juga CRM, fulfillment juga. Fulfillment ni adalah untuk kita nak apa, untuk kita nak postkan, ataupun untuk kita nak settlekan order-order agent yang ada tu. So kita kena buat ada bahagian fulfillment ni. Bahagian fulfillment ni kita ada dua bahagian, iaitu 3PL. 3PL ni third party logistik lah. Okay, yang ni untuk online. Online third party logistik, kita ada courier ataupun delivery. Alright, delivery ni kita ada Lalamove, kita ada macam-macam lagi lah. Bungkusit, Mr. Speedy dan sebagainya, kita boleh guna khidmat ni. Kalau guna courier, kita boleh guna courier DHL, Post Laju, Easy Parcel dan sebagainya. Ini untuk fulfillment. Dan sebelah lagi ataupun own COD. Ini untuk kita buat cas COD. So benda-benda ni kita kena ada. Kita kena kuasai, kita kena tahu, kita kena mantapkan ilmu-ilmu benda ni. Kalau tak tahu boleh tanya saya nanti, boleh tanya PM Cik Mimi, dia orang kita akan buat kelas-kelas. Right? Okay, steady kita next. Okay, kalau dah habis masa bagi tahu. Awal lagi kot. Kan? Awal lagi, pukul 11.30. Okay, so dekat sinilah CRM. CRM adalah group personalized. Okay, sales channel adalah marketplace, e-commerce, manual transfer. So dekat sini adalah salah satu sales channels. So untuk online marketing ni dia ada organik. Organik ni kita upload dekat video, tak ada apa-apa bayaran. Kita upload raw je. Kita tunggu je orang masuk. Okay. Kalau kita ada modal sikit, kita buat paid advertising. Kita bayar sikit dekat video tu. Okay. Lepas tu kita ada affiliate marketing
email marketing, SEO, content. SEO ni more kepada website. Kalau siapa yang berkemahiran dalam website, kita buat SEO, kita buat blog. Okay, kita boleh buat sesuatu dekat SEO ni. Dan juga content, right? Firman macam tadi, courier dan delivery. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya saya. Saya nak tengok chat. Okay. Bang boleh refer dia masing-masing. Okay, Farmasi Nasra Kid Mall. Alright, kita ada Farmasi Nasra Kid Mall. Okay, kita ada Butterfly Design ada disediakan. Nur Hazimah, insyaAllah. Butterfly. Alright, okay. Thank you semua. Right, okay. Ini adalah summary dia. Kita macam kalau kita nak buat online punya target market ataupun segmen yang kita kena tekankan di website ni ramai ni. Website atau content development kat website 19%. Okay. Kalau untuk online advertising 16%, traditional advertising 16%. Okay. Yang search 11%. Okay, kita buat ni. Okay, desire allocation of time the effort to drive best in class marketing. So social 11%, email 10%, mobile okay 8%, conference, direct mail 4%. So dekat sinilah yang besar, website dan juga content development, Google. Okay, kalau kita ada kuasai, kita ada sikit bajet, kita boleh pump dekat website kita, right? Okey, medium komunikasi yang wajib anda semua sertai iaitu WhatsApp group. Kalau belum lagi yang join WhatsApp group, anda boleh PM saya ataupun bagi tahu Cik Mimi. Bagi tahu Cik Mimi untuk masuk grup-grup kita. Kita ada grup ejen rasmi di bawah CAM, Country Agent Manager yang belum tahu Country Agent Manager. So kita ada grup Telegram, Marketing SQ Q&A, Testimoni dan Facebook Marketing. So benda-benda ni anda kena masuk untuk dapatkan bahan-bahan, info-info. Okay, kalau anda ada print lah. Kalau tak ada print pun saya minta print lah. Boleh ke boleh? Okay. Alright. Next, saya nak pergi seterusnya. Dah semua okay Masih lagi berada bersama dengan saya? Anda masih berada dengan saya? Okay, Nasra Idayu boleh add saya di Telegram, insyaAllah. Nanti kita akan add. Okay, Cik Mimi akan pantau semua chat-chat dekat sini untuk bahagian agent development akan buat tindakan. Okay, rahsia kejayaan agent Olive House. I KPS. I adalah ilmu, K kemahiran, P adalah peralatan, S adalah skill ataupun sikap ataupun attitude. Alright. Okay. So, untuk Olive House ni, dia memperkenalkan model agent. Okay, sama macam produk-produk lain. Kita ada agent produk A, agent produk B, agent kulit, agent untuk ubat kuat, agent untuk baby food, agent untuk kosmetik dan sebagainya. Kita pun memperkenalkan agent. Tetapi apa yang membuat bezakan agent Olive House dengan agent-agent yang lain, inilah. Yang pertama adalah agent Olive House perlu ada ilmu. Kita daripada pejabat pun akan membekalkan ilmu. Okey, ilmu kena kuasai. Sebab apa? Sebab kita ni dah dekat-dekat dengan doktor. Tapi kita bukan doktor. Okey, kita dah dekat-dekat. Sebab apa? Kita kena menguasai ilmu yang pertama, ilmu nutrisi. Ilmu nutrisi ni apa polifenol, apa oleokental, kenapa antioksidan dia 30 kali ganda, dekat mana nak dapat antioksidan. Esok kita belajar dengan Cikgu Mimi benda-benda ni. Okay. So esok anda jangan lepaskan peluang, follow rapat-rapat. Cikgu Mimi dia akan bagi tahu berkenaan ilmu-ilmu ni. Nutrisi, okay, ilmu berkenaan dengan produk-produk lah, antioksidan dalam tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kita kena tahu. Ilmu berkenaan dengan penyakit. Bagaimana penyakit jantung itu boleh terjadi tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tanya soalan. Saya bagi soalan. Tolong jawab. Okay, tolong jawab dekat chat kat bawah. Okay. Right. Okay, minta jawab. Saya bagi soalan. Bagaimanakah penyakit jantung boleh terjadi? Okay. Siapa jawab betul, Cik Mimi bagi hadiah. Boleh PM dia nanti. Okay. Okay, penyakit jantung
Kita kena tahu penyakit kencing manis. Kita kena tahu salah sedikit sebanyak lah, asas lah. At least orang nak tahu, kita nak explain dekat orang balik. Okay, kita macam mana terjadinya penyakit darah tinggi, kolesterol. Semua benda-benda macam tu, ejen Olive House wajib tahu. Tak tahu 100, tahu 10 je. Okay, 10% je. At least kita tahu, okay, produk penyakit-penyakit tersebut. Sebab produk kita ni adalah more kepada kesihatan. Okay, 95% semua untuk kesihatan, untuk tubuh badan kita. So kita kena tahu sedikit banyak berkenaan penyakit. Okey, ilmu berkenaan penyakit, ilmu berkenaan dengan produk. Produk setiap setiap produk Olive House yang kita keluarkan kepada masyarakat, kita ada kelebihan-kelebihan dia. Orang panggil USP, nampak? USP adalah unique selling point. Okay. Unique selling point ni lah yang kita nak bawa kepada pelanggan-pelanggan kat luar sana, di mana kita nak tunjukkan apa kelebihan minyak zaitun kita berbanding dengan minyak zaitun kat luar. Kenapa minyak zaitun kita 100 lebih? Kenapa minyak zaitun luar RM20? 250 ml. Kenapa minyak zaitun kita 300 gram RM400? Kenapa 300 gram dekat luar RM39? Kenapa beza yang sangat-sangat jauh macam langit dengan bumi? So kita kena tahu produk. Produk ni kenapa minyak zaitun Olive Plus Extract ni mengandungi 30 kali ganda antioksidan berbanding dengan minyak zaitun dekat luar sana. Kalau satu sudu cik makan minyak zaitun Olive ni bersamaan dengan 30 sudu minyak zaitun kat luar dekat sana. Nampak? Orang jadi wow. Oh, datang mana antioksidan ni? Kita ceritalah. Sebab kita patah balik kepada nutrisi ni balik. Okey. Minyak zaitun ni diperbuat daripada tanah yang gersang di Morocco, di mana tak di timur, tak di barat, direct dari matahari. Dia punya survival behavior tu, nak tumbuh tu sangat susah, kering kontang, gurun Sahara darjah sampai 50 darjah Celsius. Dia hanya tumbuh dekat gurun Sahara, tumbuh-tumbuh tu khasiat dia, survival behavior dia tumbuh tu khasiat turun dekat buah. Sebab tu bila kita press, cold press akan dapat 30 kali ganda antioksidan. Sangat-sangat marvelous tuan-tuan dan puan. Saya dah makan benda ni, mak mentua saya makan, ayah saya makan, wife saya makan, anak saya setahun pun saya makan, bagi makan. Semua alhamdulillah. Buat masa sekarang ni tak ada lagi kesan sampingan penyakit. Penyakit yang datang. Semuanya alhamdulillah sembuh penyakit. Okay? Alright. So kena tahu ilmu berkenaan kewangan. Dalam ni mungkin ada accountant. Okay? Dalam ni ada accountant, dalam ni ada pernah kerja cashier, dalam ni pernah kerja bahagian-bahagian kewangan lah, ada bank dan sebagainya. Saya salute dan anda memang power bab kewangan. Tapi orang lain, ejen-ejen lain yang belum tahu berkenaan ilmu kewangan, kita kena dalami, kita kena adapt ilmu kewangan untuk bila untuk nak berniaga ni jangan sampai kita termakan modal kita sendiri. Sudah. Kita beli 1158 sen satu karton, kita dah dapat balik 1150. Ataupun kalau kita jual 12 botol, kita dapat dalam 1,400 macam tu. Okay, untung kita lebih kurang RM288 untuk satu karton. The rest tu kita kena ambil balik untuk top up balik. Top up balik. Jangan kita ambil 1,100 tu untuk bayar kereta ke, bayar sewa kedai ke. Itu masalah. Itu dah dipanggil merompak bank sendiri. Okay, so ilmu kewangan ni kita kena ada. Bagaimana kita nak, bila kita dah dapat sale tu, berapa keuntungan kita kena untuk buat modal? Berapa persen keuntungan untuk kita nak buat marketing? Berapa keuntungan untuk kita nak bayar gaji kita? Kita pun kena ambil gaji. Kita kena ambil gaji tuan-tuan dan puan. Jangan kita buat kerja orang kata syok sendiri. Okay? Kita kena ambil gaji. Jadi walaupun kita ambil gaji, kita kena pandai bahagilah. Okay? Sebab kita nanti bila kita dah ada sale, okay, kita dah ada sale yang banyak. Jadi kita kena, yang paling penting untuk kita nak bayar zakat, nak bayar cukai dan sebagainya, untuk benda-benda itulah kita kena jaga. Okay? Selain daripada bayar gaji, profit dan sebagainya, untuk nak rolling modal dan sebagainya. Right? Mimi, kalau ada persoalan ke apa ke, boleh cakap kat saya, sebab saya tak nampak chat kat sini. Right? So untuk pengurusan, ilmu pengurusan ni management kita dengan pelanggan, management kita dengan documentation, okay?
Kita nak manage kita punya, kalau ada staff kita nak manage staff, kalau kita tak ada staff kita nak manage kita punya receipt keluar masuk, documentation. Bila kita buat pembelian dengan pelanggan, pembelian dengan pejabat camp ni, kita akan bagi receipt invoice, kita buat filing. Okay, bila kita buat filing dengan pelanggan, kita buat receipt. Receipt tu kita kena simpan elok-elok. Nanti pelanggan tu claim dia tak dapat produk ke, produk tu nak expired ke apa ke, padahal dia beli lama, setahun, 2 tahun tak makan. Lepas tu dia nak claim balik, nak tukar sebab expired. Kita boleh check balik dekat receipt kita. Tengok ada tarikh dan sebagainya. Oh, puan dah beli 2018 ni, sekarang dah 2020. Puan kata tak makan ke? Dia check balik. So kita boleh, orang kata ada hitam putih kat situ. So bahagian pengurusan ni pun penting. Jangan risau, kita akan ada kelas yang seterusnya. Okay. So untuk sale dan marketing, memang sangat-sangat wajib lah. Ilmu sale dan marketing sangat wajib lah dalam berniaga ni. Memang kita kena kuasai 200% ilmu sale dan marketing. Okay. Sebab banyak sangat benda. Kalau tak kisahlah tuan-tuan dan puan, nak ikut yang Olive House punya ke, nak tambah yang Datuk Azizian Osman punya ke, kan? Janji kalau dia bagi ilmu yang boleh kita pakai, no problem. Go. Okay, tak ada masalah. Kalau kita nak pergi Najib Al-Sadok ke, kita nak pergi Sifu Bek ke, kita nak pergi Datuk Azizian Osman ke, kalau benda tu boleh ada mendapatkan ilmu, go ahead, no problem, tak ada masalah. Okay, itu inisiatif kita sendiri. Kita bayar sikit, labur sikit, RM50, RM100, RM200, okay, untuk kita dapatkan ilmu sale dan marketing. Alright, pergi apa? Funnel Evo ke, Haji Ghazali, Fadi Ghazali, tu best kak. Okay. So dia akan ajar sale dan marketing. Untuk CRM juga. Untuk CRM pun kita kena ada ilmu juga. Bagaimana kita nak menguruskan CRM, Customer Relationship Management. Okay. Kita kena ada database. Kita kena dapatkan database. Cara kita nak simpan database. Dapat banyak database. Berapa? Ada 2,000 database. Mana database? Dekat kertas ni sikit. Dekat bawah meja sikit. Dekat dalam laci sikit. Buka selak dalam beg sikit. Oh, dalam bonet kereta sikit database. So, tak well prepare. Jadi, untuk CRM, untuk dalam Olive House, kita akan ajar dan kita akan apply kan. Kita akan provide kepada anda yang nak Excel. Excel pun ada. Untuk kita tracking kita punya customer relationship management. Bila kita ada data-data tersebut, barulah kita boleh contact pelanggan tersebut. Contoh, untuk tujuan dia, CRM. Yang pertama, dah 15 hari dia dah beli. Okay. So 15 hari. Hari yang ke-10 tu kita boleh contact. Assalamualaikum puan. Dalam rekod saya, puan dah membeli produk dah 10 hari. Okay, kalau ikut dalam rekod saya, dalam 10 hari ni dah nak habis. Okay. Bila dah nak habis, kalau puan nak, saya boleh pergi hantar dekat rumah puan. Saya kebetulan saya nak keluar ni pergi COD. Puan tak terputus stok. Contoh. Macam tu. Kita boleh follow up dia. Ataupun Assalamualaikum puan, dalam rekod saya puan dah 15 hari. Kalau ikut dalam rekod saya puan dah habis minyak zaitun Olive plus 30x. Jadi kalau puan nak, saya nak boleh pergi hantar dekat puan. So kita boleh follow up dia. Kita boleh remind dia. Pelanggan, dia bukan tak nak beli tau. Dia kadang-kadang dia terlupa. Biasalah macam kita lah, kita ada anak 3-4 orang. Nak apply, nak urus dan sebagainya. So dia tak sempat nak fikir benda tu. Dia sempat, okay, oh ya minyak zaitun dah habis lah. So kita ni sebagai ejen untuk remind dia orang. Sebab tu kita ada database yang cantik. At least paling busuk-busuk lah dalam database dalam buku receipt kita. So bila kita ada selak yang kopi tu, kita boleh follow up balik. Alright? So untuk CRM, banyak benda lah CRM yang kita boleh buat. Dan orang kata senjata utama. Okay, value yang sangat bernilai untuk seorang ejen adalah CRM. Okay, tak ada CRM ni, habis. Right? Saya sambung Okay. Alright. Saya pergi seterusnya. Tadi adalah ilmu, kita pergi pada K. K adalah kemahiran. Kemahiran ni ataupun skill yang kita kena ada untuk dalam menjadi ejen Olive House ni. Iaitu kita kena ada asas digital marketing, DM digital marketing.
kita kena PR, public relation, kita kena ada DM ni digital marketing dan semualah, Facebook dan sebagainya, kita kena kuasai benda tu. So kemahiran jangan risau, benda ni semua kita akan buat kelas. Okay, saya akan buat kelas. Kita akan bagi tahu yang mana yang dah power boleh bagi tahu saya ataupun Cik Mimi, kita akan invite dia untuk bagi talk berkenaan dengan apa yang dia ada ilmu. Kita boleh share daripada ejen lain. Okay, so untuk PR, public relation, bagaimana kita nak berjumpa dengan pelanggan, kita nak jumpa dia, apa ayat pertama yang kita nak keluarkan, bagaimana kita nak membeli jiwa dia, public relation. Okay, kita kena kuasai. CRM, kemahiran untuk CRM, penggunaan gadget. Penggunaan gadget tadi pun kita kena ada kemahiran. Ni semua satu kemahiran. Okay, yang orang kata new era, 2020 guys. Tuan-tuan dan perempuan semua, 2020 now. So sekarang 2020 kita kena, teknologi ni kena seimbang. Jangan orang kata berat sebelah. So teknologi kita kena seimbang. Okay. So gadget kita kena tahu. Okay. IT tools, close sale, digital packaging dan sebagainya. Alright. So yang ni okay, kena pasti yang ni untuk kemahiran juga. Okay. Ini untuk lebih kepada digital marketing. So yang tapak tangan ni, yang Haji Firdaus bagi tahu tu berkenaan dengan asas diagnosis saraf tapak tangan. Diagnosis saraf tapak tangan, DSTT, adalah juga satu kemahiran. Tapi dalam bentuk offline. Kemahiran benda-benda yang macam ni, DSTT, diagnosis saraf tapak tangan ni bukan tilik nasib tuan-tuan. Dia adalah kemahiran untuk mengenal penyakit seawal 3 hingga 5% dalam badan kita melalui saraf-saraf tapak tangan. Okey, nampak kat sini tulang belakang, okey, kat sini immunity, ini jantung, ini usus kecil, usus besar, angin dalam badan, sembelit dan toksin dan sebagainya. Jangan risau, dalam bulan ni saya dah tengok dah plan Cik Mimi, dia akan ada, kita akan ada kelas untuk diagnosis saraf tapak tangan. Alright. So benda-benda macam ni, kemahiran ni, dia DSTT ni dia sama level dengan bekam, sama level dengan akupuncture, kiropraktik, sama-sama level macam tu. Okay, cuma dia tak, orang kata tak popular macam bekam dan kemahiran yang lain. Tapi ini cara dia, kita boleh tahu bagaimana cara dia, serba ringkas kita boleh close pelanggan tersebut. InsyaAllah. Okay. So kita kenal pasti masalah basic, lepas tu kita berikan penyelesaian. Right, so next ya. Okay. So peralatan, IKP. P adalah peralatan. Peralatan yang kita perlu ada, alatan IT dan gadget. Okay, digital buku, file testimoni, leaflet, kaedah makan dan simpanan. Peralatan ni sangat-sangat penting. Kalau kita tak ada kedai pun, kita kena ada untuk buat rujukan kita dan kita pergi jumpa dengan pelanggan-pelanggan, kita ada mungkin kita ada bag ke, kita ada satu luggage ke kan. Kita boleh letak dalam tu semua bahan-bahan ni, testimoni, leaflet, kaedah makan dan simpanan sebagainya. Kalau untuk bersama dengan pelanggan kita boleh tunjuk, kalau dengan kita boleh buat rujukan. Sama juga dengan kedai guys, yang ada kedai, yang ada premis. Yang ada premis saya wajibkan tuan-tuan dan perempuan adakan benda-benda macam ni. Sebab pelanggan kalau yang ada kedai, dia datang kedai tu. Bila datang kedai dia akan tanya. Bila dia akan tanya, kita tak ada benda-benda yang macam tu. Okay, dia agak susah sikit kita nak yakinkan dia orang. Okay, jadi jangan risau, kita akan share secara, saya rasa bahagian agent development dah share dekat tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan hanya tinggal print saja. Kalau nak boleh datang office kita bagi. Okay, produk yang tu soft copy atau hard copy tu. Right. Banyak amalan gaya hidup sihat. Alright. Oh, banyak yang ni. Banyak yang jawab. Okay. Okay. Sikap. Kolesterol. Muhammad Nasrin. Okay. Kolesterol tinggi. Saluran jantung tersumbat. Salah satu sebab kolesterol tinggi. Yes. Kolesterol tinggi yang menyebabkan saluran darah ke jantung tersumbat. Yes, betul. Sebabnya kolesterol yang banyak blok kat pembuluh jantung. Ya, betul. Cantik. Terbaik. Pengerasan saluran darah dalam badan akibat dari penyumbatan kolesterol dalam saluran. Padu Muhammad Fizi Muhammad Yusof. Dahsyat. Unhealthy lifestyle. Yes, simple but padat. Padu. Okey, kolesterol terjadi daripada pemakanan yang dia makan. Alright. Semuanya betul. Tapi kita tanya Cik Mimi, siapa yang paling tepat kita akan bagi hadiah. Right?
So peralatan ni tuan-tuan dan puan kena ada file testimoni, leaflet, kaedah makan dan simpanan. Paling penting, benda asas benda-benda ni kena ada. Okay? Sebab kita kena letak kat kedai kita. Kalau nak lagi cantik, buatlah 5 minit ke, buat file ke, tak cantik. Ataupun ada bajet sikit, print ke, tampar dekat dinding ke kan. Senang. Kalau ada lagi modal, buat banting terus. 5x2 tu letak dekat kedai-kedai kan. Testimoni, yang ni apa, produk-produk olive oil dan sebagainya. Alright. So yang seterusnya, peralatan adalah sikap. Okay. So, alright. Sikap positif. Okay, sikap positif. Okay, sekejap Alright, saya sambung Okay, yang seterusnya adalah sikap ataupun attitude kita. Apa yang kita buat sebenarnya dalam perniagaan ni, sesuatu perniagaan, satu benda pun semua datang daripada niat kita. Daripada akal. Apa yang kita nak buat ni sebenarnya semua datang daripada niat kita sebenarnya. Cuma kita tak perasan. Okay, jadinya untuk dalam perniagaan ni, sikap yang positif sangat penting. Okay, sebab sikap, kalau kita ada secebis sikap negatif dalam hati kita, dalam minda kita, dalam naluri kita, okay, moral kita, rohani kita tu tak berapa nak cantik. Segala apa yang kita buat, dia come out with the result yang kurang cantik. Okay, jadi apa yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan perempuan, dalam perniagaan ni kita kena memajukan perniagaan kita sendiri. Kita di part Olive House Central Region bahagian pengurusan ni, kita tolong semampu yang boleh kepada tuan-tuan perempuan. Tetapi kalau tak ada sendiri effort, mindset tuan-tuan perempuan untuk untuk tingkatkan, untuk letakkan diri anda untuk pergi lebih jauh, untuk maju, kita orang tak boleh nak buat apa-apa. Okay, tiada siapa yang boleh berubahkan diri sendiri, melainkan diri sendiri. So, sikap keterbukaan kena ada, kita kena redha dengan rezeki, kita kena boleh, kita kena percaya, kita kena yakin bahawa apa yang kita buat ni insya-Allah boleh dapat. Okay, insya-Allah boleh dapat. Saya terpanggil dengan story yang dikongsikan oleh Fatri Yahya. Fatri Yahya ni kalau anda kenal, mesti anda kenal kot. Dia pengacara Malaysia Hari Ini, Wanita Hari Ini dan sebagainya. Saya pergi jumpa beliau hari tu kat Seri Pentas. So saya terpanggil dan tertarik dengan dia punya story. Apa dia cakap? Okay, apa dia type? Tanda seseorang sudah bersangka buruk dengan Tuhannya bila mana dia bimbang soal rezekinya. Kata Imam Ash-Shafi'i. Okay? Itu yang saya nak tekankan. Tanda kita seorang ni sudah bersangka buruk. Kalau kita ni rasa macam kita ni dah rasa, rezeki aku boleh ke ni dapat ke? Dia orang ambil rezeki aku apa semua, curi pelanggan dan sebagainya. Itu kita dah letakkan satu prasangka buruk terhadap Tuhan kita sendiri. Kita jangan jadi macam tu tuan-tuan perempuan. Kita kena sentiasa redha. Positif, yakin, positif dan buat, insya-Allah akan jadi result yang akan dapat yang paling the best. Okay, saya nak bagi satu-satu kata-kata. Tuan-tuan perempuan, apa yang tuan-tuan perempuan dalam perniagaan ni, kalau kita dah buat sesuatu benda, kita akan dapat sesuatu benda ataupun result. Okay, satu orang kata angka lah. Okay, so bila kita tengok benda tu adalah satu benda yang gagal bagi kita. Okay, sebenarnya dalam perniagaan dia tak ada istilah gagal dalam perniagaan. Dia ada hanya istilah result saja ataupun keputusan. Keputusan itu adalah bergantung kepada usaha kita. Apa yang kita dapat, itulah yang kita buat. Apa yang kita buat, itulah yang kita dapat. So dia tak ada istilah gagal. Bagi saya dalam perniagaan dia tak ada istilah gagal tuan-tuan perempuan. Dia adalah hanya keputusan. Dia hanya keputusan. Jadi kita berbalik kepada effort kita. Kalau kita dapat keputusan hanya satu,
kita tengok balik effort kita, kita letak berapa kat situ. Okay. Kalau kita letak 1000, kita akan dapat effort yang keputusan, kita akan dapat keputusan yang sangat-sangat terbaik. Kalau kita letak usaha yang sikit, kita akan dapat keputusan hasil yang sedikit. Tanya, tepuk dada, tanya selera apa yang kita dah buat. Okay. So dalam perniagaan tak ada istilah gagal kecuali hanya keputusan. Apa yang kita dapat hanya keputusan. Right. Balik kepada usaha kita. Right. Saya sambung Okay. Asas sales dan marketing. Anda semua masih lagi bersama dengan saya. Okay. Okay. Semua okay. Alright. Semua okay Semua buat macam ni boleh tak? Macam ni boleh? Right. Nice. So kita akan pergi seterusnya iaitu asas sales dan marketing. Okay. Benda ni anda perlu kuasai sebab dalam perniagaan wajib untuk, saya minum sekejap minta izin saya minum sekejap. Okay. Okay. So asas sales dan marketing, saya pergi sebelah. Alright. Asas sales dan marketing ni tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama adalah objektif marketing. Objektif marketing, apa yang kita kena tahu? Apa yang kita kena buat sesuatu benda ni, kita kena ada objektif dia. Baru kita tahu apa yang kita buat. Kalau kita buat hanya sembrono saja, kita tak ada orang kata drive dia, kita tak ada jalan dia, susah sikit kita nak dapatkan apa yang kita buat tu hasil. Kita nak ukur keberhasilan itu susah sikit. Jadi kalau kita ada benda-benda yang macam ni, objektif marketing ni, okay, jadi kita boleh follow satu persatu. So benda ni kita akan pergi kelas yang seterusnya dengan lebih dalam lagi. Saya akan secara asas saja. Okay, mencipta kesedaran dan minat tentang suatu kebaikan ataupun keburukan kepada golongan tertentu. Ini objektif marketing. Dan satu lagi, memberitahu atau berkongsi dengan masyarakat tentang penyelesaian kepada masalah mereka. Itulah. Okay, yang saya cakap tadi awal tadi tu. Apa yang kita nak buat marketing? Marketing adalah salah satu benda yang kita nak buat untuk nak bagi tahu orang. Nak sedarkan orang ramai bahawa salah satunya kita ni ejen Olive House, kita ada stok, kita ada produk. Kalau nak dapatkan produk dalam TV tu, dalam radio tu, belilah dengan saya. Itulah kita nak bagi tahu sebenarnya. Selain daripada tu, kita nak beritahu, nak berkongsi dengan masyarakat tentang apa masalah yang diorang ada yang kita boleh selesaikan. Okey, anda dapat kat situ kalau ada nota boleh catat dekat chat tu. Okey. Apa yang masalah diorang yang diorang ada yang kita boleh selesaikan. Kita kena bagi tahu apa yang kita boleh selesaikan. Minyak zaitun dapat minyak tak dapat menyembuhkan, tak boleh. So, minyak zaitun Olive Plus TX adalah pengalaman saya dapat membantu menstabilkan tahap kesihatan jantung. Contoh, letak sikit, ada lagi. Kat sini ada contoh-contoh dia. Macam-macam lah. Okay. So, dekat sini adalah objektif dia. Dekat sebelah ni, nampak dia punya funnel dia. Okay. So, dekat sini kita tengok lead. Lead ni adalah dia hanya prospek-prospek yang tak tahu apa-apa pun. Tak kenal kita, tak tahu berkenaan dengan Olive House. Kita kena dapatkan sebanyak mungkin. So kita kena buat awareness kat sini. So dia ada marketing dia AIDA. AIDA panggil. Okay, awareness, content marketing, social media, paid advertising, SEO, SEM, public relation. Awareness ni kita kena buat bagi orang sedar. Kita kena bagi orang kita ni wujud dekat orang ramai. Kita kena buat sentiasa tingkatkan awareness. Banyak cara dia. Okay, baru kita akan dapat lead ni. So di bawah awareness kita kena buat interest. Bila kita dah bagi kesedaran dekat orang ramai, macam mana kita nak bagi tarikan dekat orang bila orang tahu, dia ni jual produk Olive House, dekat dia tengok kat Facebook. Dia nak lawa, cantik lah dia punya poster. Contoh. Okay, kita nak bagi dia orang menarik. So kita ada landing page, ebook, newsletter, free tools, case study dan sebagainya. So kita nak buat satu topik. Ibu-ibu anda semua sihat-sihat belaka. Adakah ibu anda sihat? Contoh macam tu. Okay, tu nak bagi tengok, menarik ya. Kan, dia orang akan minat untuk nak membaca. So kita kena create interest kat situ. Bila dah ada sedar, kita kena createkan tarikan. Bila kita dah create tarikan, so kita kena createkan decision.
Okay, decision ni ataupun orang kata desire, keputusan untuk dia nak membeli ataupun dia nak mengetahui produk Olive House ni, ataupun nak menarik minat dia, kemahuan dia. Okay, so dekat cara dia parameter sale page, free consultation, trust sign, promotion, free trial, demo, email marketing. So dia tengok dekat situ, anda semua sihat-sihat belaka, tetapi adakah ibu bapa anda masih sihat? Contoh di bawah ni, untuk dapatkan produk ini, okay, kita ada sediakan untuk free trial, kita buat satu testimoni dan sebagainya. So dia akan menarik minat, aku boleh beli ni dekat mak aku ni, mak aku ada sakit jantung, contoh So kita dah buat satu keputusan dekat dia, ataupun menarik minat dekat dia, ataupun nak kemahuan dekat dia dah meluak-luak. So dia adakan lead kat sini. So bila dah ada lead kat sini, kita kena buat action. Action kita kena ada. Okay, kita dah engage dengan dia, dia pun dah tanya kita. Kita buat dekat sini sampai dia dah tanya, Assalamualaikum cik, macam mana saya nak dapatkan produk ni? Nampak? Kita dah create satu benda dekat decision ni. Dia dah buat decision. AIDA. So dekat A, action ni adalah kita lah kena buat action. Payment system, shopping cart review and referral. So kita bagi kita nombor dengan nombor telefon, kita bagi kita punya website dan sebagainya untuk datang kedai. Itulah action dia. Okay, sampailah close. Benda ni sangat-sangat penting. Right. So saya teruskan So plan ataupun kaedah pemasaran dan jualan. Okay. So dekat sini okay lah ni lah dari segi pemasaran. Okay, ataupun marketing. Offline, bagi atas. Offline ni secara fizikal yang kita buat. Kita boleh buat edaran pamphlet, flyers, okay, surat khabar. Kita boleh letakkan flyer dekat masjid surau. Kita ada semua marketing collateral ni, bahan-bahan marketing ni. Kita ada jual dekat sistem Affect to You, anda boleh tengok. Dan juga kita ada signboard, banting, banner, stiker, card stiker dan sebagainya. Okay. Kalau online macam saya cakap tadi, Facebook, email, Instagram, website, blog dan sebagainya. Okay. So cara kita nak menjual pula, target untuk kita nak buat jualan. Kalau offline, dekat saudara mara kita, rakan pejabat kita, okay, bawa je pergi dekat office anda tu. Bawa Olive satu, bawa Cukertin satu, contoh. Atau bawa semua produk yang anda ada. Letak atas meja. Tak buat apa-apa lagi. Saya bagi satu tips. Pergi tempat kerja, bawa semua satu set, setiap satu produk-produk Olive House, bawa letak atas meja. Cukup time je anda ambil makan. So letak sikit bagi orang nampak sikit. Bagi rakan-rakan pejabat nampak. Nanti percaya cakap saya, dia orang tanya, kau makan apa tu? Nampak? Dia orang tanya, kau makan apa tu? Time tu dah bila dia kata kau makan apa tu, time tu kita nak buka kedai kita. Apa kedai kita? Ni. Mulut kita. Mulut kita adalah kedai kita. Aku makan ni, minyak zaitun ni. Alhamdulillah lah aku dah makan. Kalau sebelum ni aku rasa macam sakit-sakit badan. Nak datang kerja pun jadi malas-malas. Bangun pagi pun rasa macam lambat nak bangun, sakit-sakit dan sebagainya. Bila aku dah amal benda ni, alhamdulillah dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala, aku dah jadi fresh, aku dah boleh bangun pagi pun senang. Orang kata dah dulu ada penyakit lain, sekarang ni dah okey. So kita boleh sembang dengan rakan-rakan pejabat kita. Jiran kita sembang okey. So buat khidmat rumah, premise kiosk, open table, event. Event ni kalau anda nak boleh join, cantik. Halal Fest, Miha dan sebagainya. Cuma sekarang ni event dia agak limited sikit lah. Bila dia agak limited sikit ni, dia orang kata kita agak susah sikit. Okay, tapi tak apa, insyaAllah kalau ada event-event boleh bagi tahu saya ataupun Cik Mimi atau yang nak masuk event, kita akan bincang balik. Kita akan support. Untuk agent Olive House, pejabat kita akan support 100%. Home party, panggil kawan-kawan, jiran-jiran datang rumah buat makan-makan bihun. Makan-makan bihun, 10 orang pun dah cun. Ada produk, bagi tahu, okay, Assalamualaikum, jemput, panggil lah saya. Kalau nak panggil saya pergi rumah, no problem. Nak panggil Haji Firdaus ke, nak panggil Cik Mimi ke kan, pergi rumah untuk kita explain kenaan dengan minyak zaitun, produk-produk Olive House. Okay, so ini untuk ceramah. Kalau siapa dalam ni ustaz, ustazah yang boleh ceramah, bagi tahu saya, bagi tahu Cik Mimi, okay, kita boleh panggil, kita buat ceramah. Bila dah ada ceramah tu, dekat belakang tu kita boleh open table. Alright.
So rakan pejabat pasangan, keluarga. Okay. So dekat jualan online ni macam lah Facebook, Instagram dan sebagainya. Okay. So dekat sini offline, di bahagian offline. Right. Satu lagi. Dua benda yang anda perlu tanamkan dalam diri anda. Dua benda dalam perniagaan Olive House. Okay. Yang pertama adalah masa. Yang kedua adalah motivation. Okay. Kalau anda ada masa tapi tak ada motivation. Contoh kalau ada masa ni macam kita lapang, relax. Tapi tak ada motivasi. Malas lah nak keluar, nak jumpa orang. Malas lah nak update. So no point kat situ. Sama juga kalau anda ada motivasi. Ush, aku semangat ni. Hari ni aku nak keluar. Kan? Aku nak keluar ni. Petang nanti aku nak pergi jumpa ejen, aku nak jumpa pelanggan aku nak pergi jumpa ni plan cantik. Motivasi sangat-sangat power lah. Aku dah keluar daripada kelas Azizan Osman tu. Okey, aku pun dah membuat-buat. Petang nanti aku nak pergi. Contoh, tapi tak ada masa. Masa sibuk. Masa sibuk lah. Tak ada masa langsung dengan perniagaan. So no point kat situ. Untuk kita terus berkembang, salah satu formula juga dua benda ni. Kita kena ada masa yang cantik untuk pengurusan. Yang kedua, kita kena ada motivasi. Sentiasa ada motivasi. Yang tadi, sikap tadi tu. Dua benda ni kena pegang. Right, saya teruskan. Ada soalan boleh tanya direct soalan. Cik Mimi boleh tolong suarakan. Okey. Sama juga tadi. Offline, kejiranan, sekolah. Okey, edar pamphlet kat mana? Kita boleh edar pamphlet dekat jiran, sekolah, masjid, surau, surat khabar. Okey, signboard, bantin dan sebagainya. Right? So, kaedah pemasaran utama. Kalau online, okey, ni bahagian online Okey, yang ni bahagian offline. Offline ni fizikal punya pergerakan. Apa yang kita buat kat luar. Okey, yang ni adalah online. Online ni saya bagi secara ni lah. Apa orang kata secara asas je lah. Facebook, WhatsApp, khusus grafik. Online, grafik. Kita guna Canva. Nak buat poster. Ini saya yang buat. Saya pun boleh buat. Saya buat guna handphone je. Canva, saya buat guna iMovie. Okay. Right. Saya nak tunjuk satu. Saya tunjuk satu contoh yang apa saya buat video. Saya guna handphone je. Okay. Saya guna phone je. Saya tunjuk Sekejap Tuan-tuan masih lagi bersama saya. Yang ni saya guna handphone 100%. Cuma ada green screen je. Saya guna iMovie. Okay, ini video. Okay. Kalau anda semua dah pernah tengok kot. Okay. Mana Okay, saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Muhammad Azim bin Basri. Hari ini kita nak cerita tentang Azimat yang ada di Tanjung Karang yang baru dibuka. Alhamdulillah, Azimat dengan prinsip yang kita bawa ialah untuk membekalkan produk-produk Muslim yang kita bawa masuk, minyak masaknya, tepungnya, semualah kita bawa masuk dengan prinsip kita nak membekalkan produk harian penduduk, produk Muslim. Ada tepung Muslim, tepung gandum, tepung beras, tepung pulut, ada minyak masak. Semuanya kita bawa untuk memudahkan orang Tanjung Karang untuk dapatkan produk Muslim yang kita nak makan masuk dalam tubuh kita, dalam perut kita. Mestilah makanan yang berasaskan tangan yang kita yakin, iaitu tangan orang yang beriman. Jadi boleh dapatkan banyak produk frozen ada. Minuman pun kita tak ambil minuman 100% pun kita semua tak ambil, Milo pun kita tak ambil. Okay. Minuman semua pun daripada produk Muslim, insya-Allah. Dan bersebelahan dengan Azimat tu, mana berkembar tu, ada Afiat Store, juga produk Muslim. Semua kita tahu produk daripada Olive House.
yang kita sediakan juga untuk orang Tanjung Karang untuk memudahkan orang sekitar untuk dapatkan produk makanan yang disebut oleh Al-Quran. Untuk hantar barang-barang kepada mak ke kepada makcik ke siapa, boleh hubungi nombor yang diberikan tadi untuk kita hantar terus ke pintu rumah insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Alhamdulillah. Itu dia. Okay. Itu dia apa yang saya buat guna handphone sahaja, tuan dan perempuan. Right? So tuan-tuan dan perempuan, kalau ada kepakaran yang benda-benda yang macam tu, kita boleh terus. Okay? Kita boleh buat benda tu terus, kita boleh post. Dan Facebook Ustaz Azim tadi tu dah 6.5k view dah. 6.5k view dah. Saya buat kalau anda nak buat, minta tolong area manager masing-masing, boleh insyaAllah. So kalau nak ada green screen tu, boleh datang ke office, kita ada green screen. Kita just shoot je, nanti kita akan tolong buat. Alright. So grafik Canva kat sini, so penulisan. So kita ada penulisan lah. Okay, headline dia tepat kepada masalah pelanggan. Kita kena main dengan emosi, dengan jana keinginan. So headline, huraian lebih detail pada headline. Okay. Alright. Khairul Najah, sama lah, saya pun guna Canva tapi nak buat video tak pandai lagi. Saya guna video, saya guna iMovie. Saya guna iMovie. Okay, banyak benda-benda banyak yang kita boleh buat guna phone. Kalau Canva tu pun boleh juga. Kalau Canva tu masukkan atas bawah tu boleh. Right. Okay, sambung. So setakat seremoni, ciri-ciri produk, ciri-ciri kelebihan manfaat. Okay, yang ni untuk cara kita dapat penulisan lah. Right, untuk lebih detail nanti kita akan share. Okay. Okay. So, pemasaran WhatsApp dan Telegram. Kita boleh wujudkan grup pelanggan, kita boleh share artikel, testimoni, promosi. Bukan kebanyakan lah, 99% ejen Olive House, Afiat Consultant bukan AA, Afiat Consultant, semua ada grup bersama dengan pelanggan, tuan dan perempuan. Apa yang saya nak share kat sini, apa yang kita boleh follow, apa yang kita boleh ambil pengajarannya, kita boleh follow seseorang yang berjaya tu, kita boleh duplicate balik apa yang dia buat, kita kena buat. Itu salah satu benda untuk kita nak berjaya. Duplicate apa yang orang berjaya buat, kita buat. Okay, salah satunya pertama macam Afiat Consultant yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, top 3 Malaysia, top 10 Olive House Intelligence, semua ada grup bersama dengan pelanggan, tuan dan perempuan. Saya ada semua, saya ada grup bersama dengan pelanggan-pelanggan ejen saya, zon 2 dengan zon 1 lah. So dekat situ dia orang boleh share, dia orang boleh sembang, dia orang boleh, orang kata eratkan lagi hubungan di antara ejen dengan pelanggan tu. So kita tak terlepas pandang apa yang dia nak. Dia tak lepas pandang apa yang dia nak. Okay. So bila kita ada grup dengan pelanggan ni, kita boleh share balik apa-apa benda. Dia orang pun boleh buat luahan hati dan sebagainya. So itulah salah satu CRM yang saya cakap tadi tu. Kita tak lepaskan pelanggan kita macam tu je. Okay, bila dah beli, okay, dah bayar, kita bagi receipt, okay, dah settle. Lepas tu tinggal, okay. Pelanggan pun tak tahu pergi mana. So bila kita ada grup ni, sekurang-kurangnya pelanggan tu kita ada simpanan. Kalau dia orang tak nak tu, dia ada cara sebenarnya nak invite pelanggan-pelanggan kita ni untuk masuk grup. Sebab dia orang akan beritahu, oh grup macam-macam lah, saya dah banyak grup lah. Nanti dia orang share macam-macam lah, nanti info saya hang lah dan sebagainya. Itu semua alasan-alasannya sebenarnya. Dia orang tak nak float dengan grup-grup WhatsApp. Tapi kalau anda ada
cara dia. Kita ada cara dia untuk cara nak invite dia. Okay. So group WhatsApp, jangan tu nampak jemput join menggunakan link atau add memberikan kata-kata aluan. Pemakaian oleh larangan, copy and paste, menjawab dengan cepat. Kita kena jawab dengan cepat. Okay. Kalau tak ada jawapan, kita share. Kalau tak ada apa, kita share. Beritahu akan cuba dapatkan nasihat daripada yang lebih arif. Berikan ucapan nasihat, sharing setiap hari. So kita bagi link WhatsApp dan sebagainya. Okay. Tracking code dan sebagainya. So yang ni benda-benda ni kita boleh buat. Kita akan ajarkan nanti. Cik Mimi akan workout kelas-kelas yang macam ni. Alright, untuk Facebook. Untuk di Facebook ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Untuk di Facebook, okay, decide branding. Decide branding ataupun nak sharing. Okay, kita kena create personal FB. Personal FB kena ada, wajib ada. Saya rasa 99.99% semua ada Facebook. So ada semua steady. Okay. Ini FB page. FB page ni orang kata kadang-kadang dia tak tahu guna, tak pandai guna. Okay. Boleh PM kita, tim kita akan bantu. Okay, tim kita akan bantu untuk cara nak buat FB page ni. Boleh PM area manager masing-masing. Okay. So, kita kena add new friend up to 5,000. Kita kena invite pelanggan kita, kenalan kita sampai 5,000. Kita nak invite friend untuk like kita. 5 post sehari, copywriting, differentiation, anime, video, FB ad dan sebagainya. Okay. Untuk posting ni, bahagian ni tuan-tuan dan puan. Okay. Untuk bahagian ni. Okay. Untuk bahagian ni kita semua dah prepare dekat tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, setiap hari kita akan adakan sesi perkongsian pagi dan petang. 2 benda kot. 2 benda poster, 2 benda ayat copywriting. Benda tu tuan-tuan boleh guna sebanyak yang mungkin, sebaik mungkin. Share dekat status WhatsApp ke, share dekat Facebook ke, share dekat Instagram ke, grup jemaah-jemaah ke, grup mengaji ke, grup penduduk-penduduk taman ke, share je benda-benda tu. Jangan lupa letak nombor telefon anda dekat bawah sekali. Edit lah sikit kan, nombor telefon. Kita dah bagi dah semua, copywriting semua. Yang cun-cun semua tuan-tuan dan puan. Okay, so kita tinggal nak blast je. Jangan, orang kata malas, jangan malas untuk blast. Rajin-rajinkan diri anda untuk blast. Okay, alright. So FB ad. FB ad ni biasalah kalau kita ada bajet sikit untuk kita nak dapatkan, orang kata cepat sikit kita punya pelanggan kita. Kita nak dapatkan view kita yang cantik. Okay, kita boleh laburkan sikit. Okay, kita boleh expand sikit. Sebab tu kita kena ada ilmu kewangan tadi tu. Berapa persen kita nak letak untuk modal, berapa persen untuk kita nak letak untuk untung, berapa persen untuk kita nak letak untuk FB ads. Kita kena ada kira-kira benda tu. Okay, jangan sampai kita termakan modal. Okay. Alright. So, dekat bawah ni biasalah Canva, Pixar, Viva Video. Viva Video ni selalu orang buat. So, kita boleh post dekat Facebook. Okay. So, Instagram pun sama. Branding, create personal IG, nama sama, follow based on your interest. Sama juga 5 kali posting. Okay. Kena rajin. Kalau untuk online ni memang kena rajin je. Rajin post, follow, story, post, follow, story. Like, follow, like, story kena buat. Okay. Kalau habis tak ada apa, semua bahan semua ada dalam Telegram. Okay, dalam Telegram tu semua ada. Okay. 12.30. Okay, saya cepatkan sikit. So, create Gmail account, register Google My Business. Okay, yang ni saya nak explain sikit. Okay. So, untuk Google ni, saya nak khususkan kepada yang tak ada kedai, yang tak ada kedai pun boleh buat, tak ada masalah. Tapi kita nak lebihkan kepada yang ada kedai. Yang ada kedai ni kalau boleh tuan-tuan dan perempuan yang belum lagi buat Google, kita buat Google My Business. Update post free website dan juga Google Ads Analytics. Benda-benda yang macam ni kita akan support tuan-tuan dan perempuan sampailah korang tuan-tuan dan perempuan faham dan boleh handle sendiri. Kita dah ada kedai, kita nak pump lagi bagi orang tahu dekat luar, kita buat Google Ads. Google Ads ni adalah bayaran. Bila kita type dekat Google, Olive House Sabak Bernam, contoh. Dia akan naik dekat atas sekali.
kawasan radius yang kita setkan. 20 km, 30 km jauh antara kawasan tu, kita tarik Olive House, dia akan dapat Olive House yang paling tinggi yang kita buat bayaran tu. Tapi jangan, kita kena ada ilmu jugalah. Nak buat, jangan main sembrono hentam je, bayar 300 sebulan, 500 sebulan tapi tak ada hasil. So kita kena ada cara-cara dia. Ada cara-cara dia. Okay. Kalau ada yang berminat, yang nak, boleh PM Cik Mimi ataupun boleh PM area manager masing-masing bagaimana untuk nak buat Google Ads ni. Okay, ada cara dia. Okay, ni untuk website. Ini orang kata dah advance. Dia dah advance. Siapa yang ada website, boleh type lah kat saya. Boleh check lah. Siapa yang ada website kat sini, mohon update dekat chat. Saya nak tahu siapa ada website. Tolong. Tolong saya. Saya nak check. Saya nak buat survey berapa orang yang ada website sendiri. Siapa ada website sendiri, mohon update dekat bawah. Tak ada? Ada. Dahlia Ayub ada. Bagi website. Bagi website punya link. Ataupun www.website apa-apa benda. Puan Dahlia, ejen saya. Okay, Puan Dahlia ada website cantik. Seorang je ada website. Yang lain tak ada website Yang lain tak ada Okay. Tak apa, no problem. Lagi Puan Dahlia. Okay. dahliaayubnurse.com. Right. Kita akan check website dia nanti. Okay. Terima kasih tahniah Puan Dahlia ada website sendiri. Okay. Bila yang tak ada website ni, banyak benda yang kita boleh buat kat website ni. Alright. Cara nak buat website pun kena ada ilmu tuan-tuan dan perempuan. Jangan main hentam sembrono. Bagi tahu kita akan bantu. Okay, kita akan panggil creator website ni untuk bantu tuan-tuan dan perempuan. Okay, pilih dia berdasarkan website, bangunkan website, artikel dan blog, share, card dan payment gateway, semua boleh buat kat situ. Bila kita ada website, kita boleh buat card dan payment gateway dalam tu, orang boleh beli produk dalam tu, terus bayar dalam tu. Kelebihan website ni. Okay, dan dia ada put trust lebih lagi kepada pelanggan. Kita tengok ada website, pelanggan website dia sendiri. Okay, so lebih trusted kat situ. Right. Baru start buat website. Alright, Kak Dahlia, no problem, insyaAllah. Nanti kita tengok macam mana Kita akan minta bantuan Cik Mimi untuk cari creator website yang padu-padu, insyaAllah. Dalam kalangan ejen kita pun ada yang power buat website ni, buat SEO, Cik Anwar Mustafa. Kedai dia dekat section 23 Shah Alam, Ion Big. Siapa nak boleh bagi tahu saya bagi nombor telefon, boleh boleh guru dengan dia. Okay. Sekejap, start sekejap. Macam biasa. Okay. Relax tuan-tuan dan puan. 12:28 tengah hari. Pukul 1 ni kita makan kan. Saya pun belum makan ni. 1 kita makan. Okay. Saya minum sekejap. Allah. Okay. So teknik nak close sale. Okay. 9 step dragon. Cara nak close sale. Yang pertama. Okay. Mengenal pasti masalah dan sahkan simptom. Yang kedua, cadangkan general solution. Jadi kalau kita jumpa dengan pelanggan-pelanggan, ini lebih kepada tapak tangan tadi tu. Dia tengok tapak tangan, masalah dia, akak ada masalah. Kalau akak tak jaga ni, akak jantung akak ada masalah sikit ni. Okay? So cadangkan general solution. Cadangkan general solution. Kalau saya nasihatkan akak, untuk jantung ni kita kena sentiasa buat aktiviti senaman, okey, makanan kena jaga, okey, tidur kena jaga, okey. So berkongsi risiko kita tak cegah. Kalau akak tak cegah ni, waktu sekarang ni kita masalahnya nanti lagi 5 tahun 10 tahun Kak, kalau kita tak cegah daripada awal. Okey. Sebab penyakit jantung ni adalah penyakit yang nombor 1 yang membunuh dekat Malaysia ni. So kita kena jaga. So kita bagi risiko, cegah dulu. Kalau tak cegah ni apa risiko dia? Okay, kita cadangkan. Kalau untuk dalam olive house ni Kak, kalau untuk olive house ni kita cadangkan untuk jantung sangat-sangat terbaik minyak zaitun Olive Plus 30X digabungkan dengan cuka buah tin. Kalau untuk nak
top up lagi cantik, delima. Untuk delima tu memang sangat-sangat cantik untuk bahagian jantung. Contoh, okay, kita bagi macam tu. Okay, terangkan fungsi superfood ringkas untuk Olive ni, minyak zaitun ni, dia cara dia dah sekian-sekian lah, panjang lah. Okay, Olive ni dia baik untuk pembuluh jantung, dia akan mencantikkan saluran darah balik. Bila kita makan bersama-sama dengan jus delima ni, kita boleh tengok dia punya apa, dia punya khasiat dia, khasiat delima ni baik untuk jantung, pembuluh jantung dan sebagainya. Okay, so terangkan keunikan superfood ni. Testimoni, kalau akak nak tengok, kalau akak tak kurang percaya, saya ada testimoni. Testimoni ni saya tunjuk, okey, ni dia jantung, dia makan Olive, dia dah beramal berapa kali sehari dengan apa, minyak zaitun, dengan jus delima dan sebagainya. Okey. So pin again, beli hari ni. Okey, kalau akak beli hari ni, saya bagi free gift dekat akak. Okey, kalau saya bagi free gift dekat akak, sekian. Kalau ada promosi lagi cantik lah. Time tu ada promosi. Kalau akak beli promosi, kita ada promosi ni dan sebagainya. Okay? Nak keluar ni? Tanya. Lepas kita dah bagi promosi, akak nak cuba tak? So jangan ada nak cuba tak? Sebutlah cara atasi. Tanya. Okay, nak cuba tak? Je tu kena ada. Dia 190 sen je. Kalau akak nak, tahan 2 bulan, sebulan tahan. Kan? Contoh. Okay? So kita sale, kita share. Kalau kita tak buat sale, kita dah sharing. Kita dah buat share ilmu kepada orang tersebut. Kalau kita berjaya buat sale, tahniah. Dia berjaya membeli tu tahniah. Dia dah dapat ilmu, kita pun dah, orang kata dah dapat sale, dah tingkatkan sedikit kita punya ekonomi. Kita boleh rolling, boleh stock. Okay? Relax je. Kalau tak ada sale, dia tak nak membeli, kita just relax. Kita dah bagi tu. Nampak? Ni. Sale ni, share. Kita dah share ilmu. Tuan-tuan, insyaAllah ada lagi rezeki lain. Okay. Alright. Okay. So saya nak bagi dekat WhatsApp Business. Okay, WhatsApp Business ni saya pergi secara ringkas je sebab nanti Cik Amy akan buat satu kelas asing untuk WhatsApp Business. Okay. Untuk WhatsApp Business ni, ada business profile, catalog, labels, quick reply, greeting message, away message, message status, short link, WhatsApp result. Okay. So first kali business profile ni, ada tak slide dia? Okay, tak ada. Business profile ni, kita kena buat latihan amali sebenarnya. Tak apa, saya bagi secara teori. Business profile ni kita boleh set kita business. Katalog ni, kita boleh upload harga-harga, senarai harga dekat business kita, dekat kita punya profile. So bila diorang klik je katalog, diorang boleh terus pergi kepada profile-profile tersebut. Okay. So untuk label ni, setiap dia WhatsApp business ni, tuan-tuan dan perempuan kena faham tau. Dia bukan WhatsApp biasa tau. WhatsApp business ni, dia ada B kat situ. Okay. Ni logo dia, ada B. Okay. Quick reply, label. Label ni setiap pelanggan, setiap chat yang kita chat dengan pelanggan tu, kita boleh letak label kat dia. Label ni prospek. Dia ni belum bayar. Label ni dia pelanggan tetap, pelanggan bulan Ogos. Kita boleh cari balik label-label kat situ. Okay. So quick reply ni yang saya cakap tadi tu. Kita dah boleh set berapa harga, kita set. Kita just klik, kita terus send. Kita dah save dah benda-benda tu. Nanti saya tunjuk. Okay. Nanti saya tunjuk. So greeting message, away message ni kalau auto respond. Greeting message ni, kita tak buat apa pun, robot yang reply. Ini robot yang reply. Away message pun robot yang reply. Message statistik ni kita dia tengok apa graf-graf dia, message yang masuk. Short link ni kita boleh copy paste bagi dekat Facebook ke Instagram ke. Dia orang klik je short link ni terus masuk ke handphone kita, WhatsApp kita. Okay. WhatsApp desktop app dan web. Alright. Yang ni boleh buat di WhatsApp handphone. Kita boleh share juga dekat PC. Boleh buka WhatsApp dekat PC. Right? Nanti kita akan ada satu kelas khas untuk WhatsApp business. Okay, objektif sale. Okay, tadi dah marketing, kita pergi dekat sale pula. So untuk sale ni, kita nak tukar minat kepada komitmen untuk membeli. Kita nak tukarkan. Untuk sale ni adalah jualan, tuan perempuan. Jualan ni, maksud jualan ni adalah salah satu benda yang berlaku pertukaran barang dan ada transaksi wang kat situ. Itu adalah dikatakan jualan. Okay? Tuan kena faham benda tu Bila ada pertukaran barang dan juga pertukaran transaksi wang.
Itu dipanggil jual beli. Okay? Dan kita kena menukarkan minat diorang. Diorang minat saja nak beli je. Nak try lah. Aku nak try lah. Diorang kata okey minyak zaitun ni. Aku nak try lah. Kita kena tukar daripada try tu untuk dia komit untuk membeli setiap bulan. Itu yang kita kena buat. Sale kena bagi power. Bagaimana kita nak tarik minat dia tu untuk terus membeli dengan kita. Sebab tu kita kena, tadi saya cakap tadi tu, ilmu IKPS tu, ilmu kemahiran peralatan dan juga sikap kita tu. Kita kena kuasai benda tu. Okay. Dia ada teknik dan kaedah yang bersesuaian. Cara kita nak buat sale untuk kita nak grab. Okay. Kita nak grab. Nak pegang tangan dia. Kita nak pegang tangan dia. Kita kena pegang tangan pelanggan-pelanggan kita ni untuk terus stablekan kita. Right? Kita bukannya, kalau nak, bukan hanya nak berniaga untuk nak lepas syarat je. Kalau lepas syarat tu, aduh, tak best sikit kan. Kalau boleh kita nak target, kita kena ada target. Kita boleh bayar zakat, kita boleh bayar, kita boleh sedekah dekat masjid surau, kita boleh buat kenduri dengan hasil ni, kita boleh bagi dekat mak ayah lebih sikit, kita boleh bagi dekat isteri, anak-anak dan sebagainya. Dan kalau boleh target kita untuk dengan perniagaan Olive House ni kita boleh upgrade sikit kita punya ekonomi kita. Yang mana bujang dalam ni, kalau ada yang bujang dalam ni, okey. Yang mana bujang dalam ni, yang mana baru nak kahwin, okey, kita kena targetkan untuk kita jadi ejen Olive House ni, kita boleh buat sesuatu dalam Olive House ni. Dan jangan risau dan anda kena yakin dan follow je apa yang kita akan berikan kepada anda. Anda follow rapat, insya-Allah saya beri jaminan yang yakin anda akan dapat sesuatu daripada Olive House. Right? Okey. Right. Ini adalah sedikit sebanyak kaedah jualan utama. Dia macam tadi jugalah. Okey. So online di Facebook, WhatsApp, Instagram, okey, website dan sebagainya. So CRM, kita kena ada group dengan pelanggan tu sangat penting. Nanti bila kita jadi affect consultant, kita ada 30% dekat situ. Kita dah ramai pelanggan. So kita kena pullkan crowd dekat pelanggan tu. Okay? Jangan malu, jangan segan, invite saya sekali. Kalau mana area manager anda boleh invite area manager anda sekali dalam tu. Kita boleh pantau, tengok macam mana. Okay? Kalau yang tak sempat nak post tu, insya-Allah kalau sempat kita yang akan post dalam group tu. Okay? So dekat sini sales channel, marketplace, e-commerce, manual transfer, online marketing, organic courier, okay? So dekat sini. Dekat sini online, open table, kiosk, okay? Alright. Kita nak tengok, okay, kat sini. So dekat online, open table. Ni offline punya. Open table, apa kita boleh buat? Kiosk store kecil-kecil tu. Jabatan-jabatan kerajaan. Okay, kita boleh buka buka meja kat jabatan kerajaan. Kalau kita ada premis, okey, kat dekat kedai-kedai, depan premis. Premis swasta. Okey, kita boleh open table, kita boleh buat home party dekat rumah-rumah kita. Kita boleh masuk sekolah-sekolah. Okey, dengan kita boleh join venture dengan PIBG. Dengan orang kata apa yang cikgu-cikgu tu ladap latihan asas dalam pendidikan tak salah saya. Okey. So cikgu-cikgu tu perlukan benda-benda yang macam ni. Okay. So kita boleh open table di masjid surau. Kita boleh open table di carnival, event. Sekarang ni dah ada event kecil-kecilan. Kita boleh, siapa yang ada masa yang tak tahu nak buat macam mana, boleh PM area manager masing-masing. Open table. Open table pasar tani. Afiat corner. Okay, Afiat corner ni dekat rumah kita ada kedai, tapi kat rumah, dalam rumah kita buat satu sudut lah. Sudut tu kita letak rak cantik-cantik. Beli dekat IKEA pun RM60. Rak tu dekat IKEA RM60 ke RM70 macam tu. Satu rak tu. Okay, kita susun lah cantik. Susun cantik. Kita ambil, kita post dekat Facebook dan sebagainya. Kalau orang datang rumah kita, boleh tengok, apa tu? Produk apa tu? So kita boleh share dekat situ. Okay. Alright. So ini sedikit sebanyak untuk kaedah jualan utama. Okay. Ini platform jualan. Kita ada Lazada, jualan online lah. eBay, Lelong.my, Shopee, First. Okay. Best e-commerce platform. Okay. Ini yang dah ada. Siapa yang dah ada? Okay. Saya nak buat survey sikit. Mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang dah ada
kedai di online, Shopee ataupun Lazada, minta chat kat bawah. Sekarang. Siapa dah ada kedai Shopee dengan Lazada kat bawah, minta share sekarang. Saya nak tengok berapa orang. Khairul Najah ada, saya. Aina Shifa ada, tahniah. Muhammad Hafiz Iman Yusof dah ada, cantik, terbaik. Nordiana Muhammad Alias tak ada pun, terbaik, tak apa. Kita akan membantu insya-Allah. Nur Hamizah Muhammad Afrafiuddin pernah ada. Pernah ada. Okey, tapi sekarang ni dah tak ada lah kan? Pernah ada. Okey, kalau puan boleh buka balik, kita set up balik insya-Allah. Okey, Siti Maimunah Muhammad Syarif baru nak belajar buat. Come on, cantik. Nice. Nanti kita akan adakan kelas khas untuk Shopee dan Lazada. Okey, anda kena follow. Okey, alhamdulillah, tahniah semua. Yang dah ada saya tahniah. Yang belum ada lagi kita kena belajar. Okey. Sesuatu benda yang baru kita kena belajar. Untuk top 5 Malaysia, salah satu top 5 Malaysia, nama dia Puan Ros Ali di Johor. Dia ejen Johor. Jualan dia 60 ke 70k di Shopee. Tuan-tuan dan perempuan. Power kan? Show power tuan-tuan dan perempuan di Shopee. Yang saya punya terkilan sikit. Dia punya pelanggan dia banyak dekat KL tuan-tuan dan perempuan. KL Selangor. Banyak KL Selangor beli dengan dia. Mana lagi ejen-ejen yang ada dekat kita sendiri ni? Tanya sendiri kita. Kita dah bagi. Tak apalah, rezeki betul lah kan. Dia punya usaha. Tapi sayang kalau kita tak dapatkan peluang. Kita tak grabkan peluang tu betul-betul. Sebab kita dalam kawasan kita. Orang lain dekat Johor sana yang buat kau punya Shopee, dia orang beli dekat tu, post. Kita kat sini takkan nak tengok je orang perempuan. Kita kena lawan. Lawan persaingan secara sihat. Tahniah semua yang dah ada Yang belum ada kita belajar insya-Allah. Okey. Jam 12.42 insya-Allah. Okey, fulfillment ni biasalah easy parcel dalam Move. Anda boleh dapatkan easy parcel dalam Move ni untuk sebagai tempat untuk kita nak buat apa? Posting dan sebagainya. Khidmat selepas jualan CRM. Okey, ni alright. Last but not least. Okey, apa yang kita nak share adalah berkenaan dengan khidmat selepas jualan ataupun CRM. CRM sangat-sangat penting tuan perempuan untuk kita nak terus berkembang. Kalau kita nak terus berkembang, kita kena ada dua benda. New customer dengan CRM, iaitu pelanggan sedia ada. Okey. Ini tuan-tuan perempuan boleh nak screenshot pun boleh, tak ada masalah. Nak ambil gambar pun boleh. Okey, nanti kita akan share juga. Okey. Yang pertama, cara kita nak dapatkan data tu. Kita yang paling penting nombor satu tuan-tuan perempuan, tolong sangat-sangat benda dia wajib. Dia bukan sunat muakkad, dia sangat-sangat wajib. Yang pertama adalah save nombor pelanggan. Nama, kawasan, copy paste, bulan dia menjadi pelanggan kita. Okey, dekat situ senang kita nak cari. Save nombor pelanggan, nama, kawasan dia dan juga bulan ataupun tarikh yang dia beli kat situ. Okey, senang kita nak cari balik. So yang kedua, rekod pembelian dan masalah dan info peribadi, birthday, pekerjaan. Kalau dapat benda-benda ni lagi cantik. Okey. Okey, rekod pembelian dan masalah dan info peribadi. Kalau ada dapat birthday dia, pekerjaan dia. Sebab apa? Benda-benda kalau kita birthday, Assalamualaikum, selamat happy anniversary Puan Aminah dan Encik Ayub. Anniversary yang ke-25 tahun. Saya di Olive House Banting ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Puan dan kita akan bagi hadiah kat Puan. Itu memang menyentuh jiwa. Kita boleh touch dia punya jiwa. Dia kata, ya Allah, ejen ni bagusnya sampai anniversary aku pun dia tahu. Kalau anda boleh dapat, salute. Okay. So, bila kita dah dapat ni nombor telefon dan sebagainya, kita masukkan dalam grup WhatsApp ataupun grup channel. Okay, grup WhatsApp kita. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan dan perempuan? Tahu tak, WhatsApp sekarang ni dah boleh buat channel. Grup tu channel. Channel ni kita boleh buat one way ataupun two way conversation. Siapa tahu? Chat kat bawah. Siapa tahu, chat saya tahu. Okay. Siapa tak tahu, chat kat bawah saya tak tahu.
Sebenarnya grup WhatsApp sekarang ni dah boleh buat dua version. Version yang pertama two-way conversation, saya reply, tuan-tuan reply. Okay. Alright. Tak tahu, Khairul Najah tak tahu. Okay, alright. Tak apa, nanti kita bagi tahu. Cik Mimi akan bagi tahu. Okay. Dua version. Version yang pertama adalah kita boleh sembang dalam grup tu, pelanggan dalam tu boleh reply. Version yang kedua adalah kita boleh buat one way. One way ni group channel macam Telegram. Nampak Puan Nazminah Muhammad tahu, alhamdulillah. Ramai yang tahu, alhamdulillah. Okey. Kita boleh buka one way punya conversation saja. Kita boleh plus je info dalam tu. Orang lain tak boleh reply. Dia boleh tengok je. Kita boleh buat. Grup WhatsApp sekarang dah boleh buat. Okay. So kita boleh berkongsi informasi dalam tu. Berkongsi informasi apa yang kita buat, apa yang kita share. Kita kongsi result. Dalam marketing, untuk apa-apa saja usahawan, perniagaan, dalam marketing adalah kita boleh guna formula 80-20. 80-20. 80 adalah 80% kita cerita berkenaan dengan result. 20% saja kita bercerita berkenaan dengan produk, tuan-tuan dan perempuan. Anda nak dapat marketing yang terbaik, okay, yang tune, nak tarik pelanggan anda, guna dah formula ni. Saya belajar dengan Najib Asadok. Saya share dengan tuan-tuan dan perempuan. 80-20. 80% kita share result, kita share testimoni, kita share kebaikan, pengalaman-pengalaman pengguna. Kita share video-video yang menarik berkenaan dengan produk Olive House. 20% je kita share berkenaan dengan apa kebaikan minyak zaitun Olive, apa kebaikan cuka buatin. Yang selebihnya semua kita kena share dengan testimoni, result. Itu sangat-sangat penting. Right? Okay, 20. Okay, so yang ni di bawah ni, okay, di bawah ni adalah selepas kita membeli, selepas pelanggan membeli dengan kita nak dapatkan apa CRM tu, nak pegang dia orang. Dalam masa 24 jam, kita kena berikan cara makan dan cara simpanan. Okay, mungkin dah dapat, semua dah dapat daripada pihak agent development. Cara makan dan cara simpan bukan untuk kita saja, tuan-tuan dan perempuan. Bukan kita suka bagi kat tuan-tuan dan perempuan. Kita nak bagi tu untuk tuan-tuan dan perempuan share dekat pelanggan-pelanggan. Okay, 24 jam beli je, ambil nombor telefon, masuklah WhatsApp, terus hantar cara makan, cara simpan. Okay, nanti dia beli, dia makan ikut suka dia, cuka tin pun dia togok macam tu, tak campur dengan air. Sangat-sangat bermasalah. Jadi apa-apa kita kena tanggung nanti. Sebab dia tanya, dia akan bagi tahu, cik tak bagi tahu pun cara makan, cara simpan. So dia akan salahkan kita. Itu sangat-sangat penting. Cara makan, cara penyimpanan memang kita kena bagi selepas je. Dalam masa 24 jam kita kena bagi on the spot. Okay, wajib kita kena bagi. So dalam masa 16 hari pertama kita bertanya khabar dan offer bantuan. Assalamualaikum Puan Hajah, Puan Hajah Salina, bagaimana keadaan? Dan 16 hari mengamalkan produk Olive House ni, macam mana orang kata kesihatan Puan, apa yang saya boleh bantu Puan ya? Saya kat sini nak berkongsi sikit lah kalau untuk ni sekian. Okay? Tanya khabar, Puan sihat ke? Bagaimana dengan apa masalah hari tu, dah okey ke? Dia bagi feedback. Dia bagi feedback tu, kita dapatkan feedback tu. Kita kumpulkan feedback tersebut. Right? So 20 hari ke 30 hari. Dalam 20 hari lah kita bertanya khabar. Tanya lagi, Assalamualaikum Puan Salina. Macam mana, apa khabar? Baik ke, sihat ke? Minta maaf mengganggu. Okay, saya jangkakan dalam rekod saya produk Puan ni mungkin dah habis. Kalau ikutkan dalam rekod saya, produk Puan dah habis. Kalau Puan nak repeat order, saya akan nak buat COD ni. Saya nak buat COD. Boleh saya COD lalu dekat rumah Puan sekali. Saya bawa produk sekali. Okay? Kalau Puan nak buat cash pun boleh, nak bayar online pun boleh. Kita tanya dia. Macam saya cakap tadi, dia orang bukan tak nak membeli. Tapi dia orang terlupa nak membeli. Kebanyakan dia orang terlupa nak membeli. Nak lagi di hujung bulan. Dan dia orang dapat gaji. Itu terbaik lah. Right? Okay. Okay. So sikit lagi tuan-tuan dan puan, 12.49. Minta sabar kejap, relax kejap. Pukul 1 kita makan. Okay. Alright. Sekejap dia stuck sikit, biasalah.
Okey. Ini dia. Apa yang tuan-tuan dan puan dah dapat. Yang belum dapat, bagi tahu Cik Mimi. Chat dekat komen dekat bawah, cakap saya belum dapat. Cara ambilan dan cara penyimpanan. Ini kita buat khas untuk anda semua, bagi dekat pelanggan-pelanggan anda. Okey? Yang belum dapat, komen kat bawah. Yang belum dapat, yang dah dapat, no problem. Kalau yang dah okey, cun, terus. Boleh print Boleh print. Okey, Puan Khairul Najah belum dapat. Alright, nanti Cik Mimi akan supply kan. Cara amalan, cara ambilan. Okey. Okey, nampak? Kita tunjuk. Ini contoh-contoh Olive House Nilai Impian. Cik Rizwan, ejen Olive House Nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada jemaah-jemaah baru ke keluarga besar Olive House Nilai Impian. Alhamdulillah. Semoga perkongsian tentang titik dan soal jawab kesihatan dan informasi Quranic Food dan produk Olive House memberi manfaat kepada kita semua dan dipanjangkan. Okey. Mohon jasa baik jemaah-jemaah supaya hanya perkongsian berkaitan kesihatan dan makanan sihat dibincangkan dalam grup ini. Bagi maksimalkan mesti berkaitan dengannya. Semoga kita semua diberkati Allah dan sebagainya. Okey, ini contoh. Okey, ini pun kita boleh bagi insya-Allah. Kita boleh share kan. Nanti tuan-tuan dan puan-puan olah sendiri je. Okey. So, kita orang kata clear kan. Ini kita bagi siap-siap. Mohon jasa baik jemaah semua perkongsian untuk Olive House saja. Kita kena jaga dalam grup ni untuk dapatkan grup yang berkualiti, kita kena jaga mesej-mesej yang masuk. Lagi masuk post sana, post sini, video nasi lemak lagi, video mi goreng lagi, video baju, itu tak nak. Okey, tu jangan. Kita kena kontrol, minta tolong kontrol tuan-tuan dan puan. Kita ada cara sendirilah. Cara sendirilah. Okey. Ada yang ejen kita dia buat 3 grup. Grup yang pertama, grup yang pertama dia bagi pool semua, siapa yang masuk benda-benda yang bukan-bukan dia akan remove, dia akan masuk grup yang kedua. Bila dia nampak dia kena remove tu, ada yang sampai minta maaf ustaz, janganlah remove saya, jangan remove saya. Saya nak seal dalam grup ni. Sampai macam tu. Padahal kita masuk ke grup satu lagi pun sama juga. Okey, itu skill dia lah salah satunya. Okey. Alright, so plan perniagaan. So apa yang kita kena buat dalam perniagaan kita, which is dalam hidup, even dalam hidup kita pun kita kena ada plan untuk kita ada arah tuju kita, ada drive kita tu. Okay, so kita target Januari, so sekarang dah bulan September. Okay, Oktober, November tak ada ni. Oktober, November, Disember, 3 bulan ni kita target berapa kita akan dapat jualan. Okay, at least kita boleh maintain kita punya pembelian kepada pejabat Olive House Central Region untuk kita nak terus dapatkan produk, untuk terus kita nak menjual produk Olive House ni. Okay, contohnya kalau kita jual satu karton Olive, kita membeli 1,158 sen, kita punya jualan lebih kurang 1,400 setengah, 1,400 macam tu. 1,400 macam tu. So jualan kita boleh target 1,500. Paling rendah 1,500 jualan. Kalau kita dapat 1,500, kita boleh tahu kita dah dapat modal dia balik. Okay. So macam tadi lah, kaedah marketing, Facebook personal, kaedah jualan, marketplace website, kaedah penghantaran website, target pelanggan. Target pelanggan ni pun sangat-sangat penting tuan-tuan puan. Kita dah buat Olive, kita dah bagi semua. Target dekat geng muda-muda remaja. So no point kat situ. Okay. Kalau kita nak target untuk muda-muda remaja, kita kena target macam mana. Kita nak target kepada ibu bapa dia orang. Ibu bapa dia orang. Okay. Dia nak membeli atas bukan sebab dia nak membeli atas sebab emosi dia kepada ibu bapa dia. Kita boleh target macam tu. Okay. Saya percaya tadi Haji Fidel dah share berkenaan dengan target tadi kan. Target segmen, career centric, traditional home bodies dan sebagainya. Kebanyakan sekarang ni, pelanggan-pelanggan Olive House adalah 40, 50, 60 tahun ke atas. Kita belum boleh target lagi 30 ke bawah. Okay. Siapa yang boleh dapatkan market 30 tahun ke bawah ni, anda memang the best. Target 30 tahun ke bawah ni adalah ahli sukan, dietitian, lepas tu orang yang nak jaga badan, akak-akak yang nak diet. Itu target-target dia. Tak silap saya, dia career centric, tak silap saya. Orang muda yang jaga penampilan, jaga makan, artis-artis, kita boleh masuk, kita boleh tembus pasaran tu, memang dahsyat tuan-tuan dan puan. Kita masih lagi duk mencari bagaimana nak tembus
macam golongan-golongan macam kita, macam saya ni. Saya ni alhamdulillah lah sebab saya join Olive House, saya tahu. Kalau orang lain tak join ni, wallahu taala alam. Minta tolong tuan perempuan untuk apa? Buat serangan, gerakan gerila untuk marketing lagi. Okay? Alright. So apa yang kita kena buat? Slide saya mungkin yang terakhir ni. Apa yang kita kena buat lepas settle semua pada hari ini? Esok apa yang kita kena buat? Jangan lupa IKPS, ilmu, kemahiran kita kena ada, kita kena kuasai. Peralatan-peralatan kita kena ada. Dan juga sikap yang sentiasa positif. Okay, salah satunya sikap positif. Semua banyaklah yakin, mindset, open mindset dan sebagainya. Okay, so untuk ilmu produk, info produk kita kena ada, kita kena join group, kelas-kelas yang kita provide kita kena follow. Okay, website kita kena tahu berkenaan dengan website dan sebagainya. Okay, so katalog harga, gambar, video, okay, ni kita kena buat sendiri, kita kena tahu. Okay, cara makan dan cara simpanan, testimoni ni kita kena dapatkan, kita kena simpan elok-elok, buat file cantik. Okay, so target. Yang penting kena ada target. Sebulan berapa kita nak buat sale. Seminggu kena buat apa. Produk apa yang kita nak fokus. Okay, contoh kalau kita nak fokus produk Olivi, Cukatin ada 5. So kita kena fokus produk 3 produk ni. Produk-produk lain pun ada juga. Kan ada kurma. Okay, ada madu dan sebagainya. Cuma kalau kita boleh fokus yang core produk, yang main produk ni, baru kita boleh tumpu. Okay, kita boleh target. So marketing, summary adalah offline dan juga online. Dulu tak boleh buat online, time PKP. Sebab pandemik COVID-19. Tapi sekarang ni mungkin dah longgar sikit. So untuk offline ni, insyaAllah kalau ada perancangan, kita boleh bagi tahu saya. Ada event ke, ada nak open table dekat masjid ke, ada ceramah ke, boleh tahu, boleh direct kepada area manager masing-masing. Kita akan bantu. Okay. Untuk online 100% kau yang kena bagi. At least habis-habis basic Facebook kita kena main lah. Facebook, WhatsApp business kita kena sentiasa follow. Sentiasa update Kalau kita tak update lah sehari satu pun. Sebab macam saya sendiri tengok satu page ni, tengok last update 2019 bulan Jun, tuan-tuan. Allah, lemah tuan-tuan. Lemah bila kita tengok update page yang dah lama, dah usang ni. Okay? Tuan-tuan dan perempuan jangan bagi usang. At least kena ada 2 hours ago update. 1 hour ago. Just now. Itu nice. Itu boleh nice. Itu memang sangat-sangat terbaik. Okay? Seterusnya adalah CRM ataupun urus pelanggan. Seperti saya cakap tadi, kita kena ada buku record, daily info sharing, valuable follow up. Buku record untuk pelanggan ataupun kita ada buku receipt yang detail pun dah memadai. Okay. Jangan lupa untuk kita share. Apa yang kita share dekat dalam grup tu, kita share balik kepada pelanggan-pelanggan kita. Daily info sharing. Setiap hari tanpa gagal, tuan-tuan perempuan. Tanpa gagal. Okay. Kena share. Share banyak-banyak. Share banyak-banyak. Share setiap hari. Dan kita kena valuable follow up. Okay. Kita kena buat sentiasa follow up yang terbaik. Yang ada nilai. Yang ada manfaat kepada pelanggan. Bukan kita hanya follow up. Assalamualaikum. Saya produk dah habis ke? Kalau apa bolehlah beli balik. Saya ada lagi stok. Kalau beli saya boleh pergi hantar. Jangan hanya macam tu. Kita kena letakkan pelanggan kita ni as the number 1. Okay. Jadi alhamdulillah sekarang jam sudah menunjukkan 12.59 minit tengah hari. Alhamdulillah tepat padat saya berhenti. Alhamdulillah. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Kalau ada tersalah, kurang, tersilap, saya mohon ampun dan maaf. Yang kurang, kelemahan itu semua daripada saya sendiri. Yang lebih itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya share saja. Tuan-tuan dan perempuan yang akan menggerakkan. Okey. Dan tanpa tuan-tuan dan perempuan, siapalah Olive House? Tak ada apa-apa, tak bermakna Olive House. Anda adalah frontliner untuk Olive House, ejen-ejen Olive House. Okey. Jadi saya serahkan kembali kepada Cik Mimi. Assalamualaikum, Cik Mimi. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Akmal atas perkongsian yang diberikan.
Macam mana semua? Masih lagi follow tak apa ni input-input yang diberikan oleh Cik Akmal tadi? Mimi boleh tengok yang mana belum dapat apa yang apa belum dapat yang respon-respon dalam ni, minta Mimi apa take note lah Okay, nanti kita akan bagi. Right. Thank you semua. Anda semua, saya doakan semua tuan-tuan dan perempuan terus maju jaya dalam perniagaan Olive House dan dalam kehidupan anda semua. Assalamualaikum. Salam tu. Okey. Okey, saya dah tengok chat ni. Ada yang respon berkenaan belum dapat belum dapat produk cara makan kan. Okey, kalau perasan kami selepas je register agent ada saya punya team ada PM tuan-puan cara information kit. Cuba tengok balik, kat situ dah ada sekali lah cara makan sebenarnya. Kita dah bagi sekali cara makan. Macam tadi saya dah check, Cik Khairul Najah dah ada dapat kan sebelum ni. Encik Syahrizal cuba check balik. Okay, tak apa, nanti siapa yang tak dapat nanti kami akan PM juga. Kami akan PM berserta nombor sekali, cara makan dan nombor telefon masing-masing sekali. Okay, itu satu. Okay, selain itu untuk makluman semua, bagi ejen-ejen yang menyertai KPEA hari ini, kami ada satu tawaran barulah buat tuan-puan, di mana kami menganjurkan satu program yang dinamakan Olive Warrior. Sekejap saya share slide. Okay, nampak tak slide saya? Okey, kami ada mengadakan satu program iaitu dinamakan sebagai Olive Warrior, di mana program ini merupakan satu reward yang kita bagi kepada ejen-ejen biasa, iaitu affiliate agent lah. Biasanya affiliate agent ni tuan-puan hanya mendapat 20% diskaun sahaja. Tiada apa-apa reward yang kami berikan, tapi untuk kali ini, untuk tahun ini saya memperkenalkan satu program baru yang kita adakan, di mana tuan-puan bagi ejen-ejen yang sudah menyertai khusus pengiktirafan ejen afiat, apabila tuan masuk je ke dalam KPA ini, tuan-puan diberi tempoh 3 bulan untuk dapatkan jualan ataupun memperoleh belian produk kita, cukupkan 3 karton. So ada hadiah-hadiah reward-reward lain yang kita berikan lah. Okay. Jadi bagi siapa yang hadir KPI hari ini start daripada bulan 9, so akan berakhir 3 bulan, dia akan berakhir sehingga bulan November. Okay. Hujung kira 5 hari bulan 12 lah. 5 hari bulan 12 lah akan habis 3 bulan, cukupkan 3 bulan. Okay. So apa yang tuan-puan perlu lakukan hanyalah update berapa botol yang dah terjual setiap kali melepasi peringkat-peringkat ni. Dia ada 3 peringkat yang kita sediakan. Yang pertama 12 botol, yang pertama 24 botol, seterusnya ada 36 botol. So setiap peringkat ni ada hadiah-hadiah yang kita tawarkan lah. Jadi hadiah dia tu surprise, kita tak bagi tahu. So nanti bila nanti saya akan dalam grup saya akan masukkan bagaimana tuan-puan perlu update tracking tu. So just tulis je kat situ berapa botol yang terjual. Dah cukup 12 botol, so update. Ni jualan ni dia bermula daripada 5 September tau. So kira yang jualan dah lepas-lepas sebenarnya kita tak ambil kira lah. So dia akan start kira 5 September sehingga 3 bulan. So apabila berlakunya pembelian jualan, apabila berlakunya jualan 12 botol tersebut, so tuan-puan perlu update dalam grup. So bila berjaya je lepas 12 botol ni, kita akan bagi hadiah. Kita akan bagi reward lain kepada tuan-puan. Okay. So ni antara ejen-ejen yang dah berjaya mencapai kita punya program lah, yang dah berjaya sertai kita punya program. So macam yang ni, so first level ni dia dah berjaya jual 12 botol. Yang ni 24 botol dan sebenarnya saya tak update lagi. Yang ni ada Cik Mutmain ni pun dah berjaya jual 36 botol dalam masa 2 bulan sebenarnya. Sangat laju lah.
Okay. So syarat dia hanya lakukan pembelian melalui Affect to You. Selepas itu update belian ataupun jualan, update jualan yang berlaku di dalam grup selama 3 bulan. And then sudah sertai KPEA dan juga hadir dalam program-program yang kita anjurkan. Okay, program-program ataupun kelas-kelas yang kita anjurkan lah. Okay. So itu sahaja dari segi dari segi Oliver Borio. Okay. So jelas tak? Ada apa-apa soalan? Okay. Sekejap pembelian sebelum ni tak kira. Kita akan start kira 5 September.